Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam yang terakhir ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa bijahi khatimil mursalin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم بارك لنا في هذه الليل اللهم بارك لنا في هذه الليل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Okey, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala bagi lagi peluang kepada kita untuk masuk ke dalam kelas yang terakhir ya, pada bab yang terakhir dalam kitab untuk wanita bid'ah ini ya. Kita hadiahkan ya, andai ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada guru-guru kita yang telah bersusah payah dan berusaha untuk menulis ya buku dan kitab-kitab ini ya, kitab yang diinspirasikan daripada kitab Al-Ibanah wal Ifadah Syekh Abdul Rahman As-Saqaf dan guru kita juga ya Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Zakaria, juga oleh Al-Fadil Ustaz Al-Fadil Ustaz kita lah ya, yang sebagai pengasas bid'ah ini ya. Yang mana kitab ini daripada awal lagi kita duk baca lah ya, kitab oleh Ustaz Ammar ni ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada mereka dan juga keberkatan kepada kita lah ya. Jadi apa khabar semua? Sihat ke? Minggu lepas kita tak dapat nak buat kelas sebab ada sedikit ya hal admin minta supaya Ustazah tunda ke minggu ini. Jadi Alhamdulillah kita pergi kepada tajuk yang terakhir dan di mana kitab ini, tajuk pada hari ini adalah konklusi kepada tajuk-tajuk yang kita belajar pada minggu-minggu yang lalu, bermula daripada bab 1 hingga bab yang terakhir. So boleh buka di muka surat 8, bab 8, muka surat, saya nak tengok, takut salah. Kadang lain ya dalam buku yang ada di tangan kalian dengan apa yang ada dengan Ustazah. Okey, muka surat 104. Sama tak? Muka surat 104, dalam slide ini juga 104 pada bab yang ke-8, iaitu kita masuk dalam bab istihadah di dalam nifas. Sama tak? 104. Okey, baik. Okey, Alhamdulillah. Bab 8, 104. Okey. Jadi kita mulakan dengan pengenalan kepada bab 8. Okey. Pada bab ini kita akan masuk isu yang berkait dengan wanita yang dalam keadaan nifas. Dalam keadaan nifas, ya. Tak elok ya. Orang lain macam mana? Ustazah dah bayar bil ni. Okey, lain. Mungkin lain awak yang awak keluar balik dan masuk balik. Ustazah rasa lain Ustazah dah okey kot. Lain orang lain macam mana? Dia sebenarnya kita baru lepas hujan lebat kan, di kawasan Kuala Selangor. Ustazah duduk di kawasan Kuala Selangor. Sekolah berdekatan pun sudah pun mula dijadikan tempat penempatan banjir.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan hujan yang lebat itu sebagai satu ujian yang memusnahkan harta benda kita dan memberi kesabaran kepada saudara-saudara kita yang diuji dengan banjir. Ya, banjir kilat kalau dekat area Selangor ni dia banjir kilat. Kalau kita di Kelantan, di Terengganu tu dia banjir bukan banjir kilat, banjir akibat daripada air pantai, air sungai yang naik limpah sebab kita duduk di sekeliling kawasan pantai kan. Jadinya kalau di Selangor ni dia banjir kilat. Banjir kilat tu maksudnya mungkin disebabkan kerana pembangunan, disebabkan kerana sampah yang tersumbat dalam longkang dan sebagainya. Apapun, semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Orang yang kena banjir tu satu dia uji, kita yang mendengar berita tentang orang banjir dia pun diuji juga ya. Bukan dengan asbab yang tertentu lah, melainkan Allah sahaja yang tahu ya. Kena pula sekarang ni pun monsun, memang musim banjir, musim hujan dan sebagainya. Kalau dah sekali hujan lebat tu jadi kita beringatlah ya, kita kadang-kadang tempat yang tak kena banjir, yang tak pernah kena pun kalau Allah kata nak kena, kena juga. Jadi kita beringat jari jemari kita, komen-komen kita kepada mangsa-mangsa banjir. Yang paling utamanya kita doa pada mereka. Mudah-mudahan mereka kuat. Masa banjir sendiri pun jangan marah-marah. Kadang-kadang ya pernah Ustazah urus orang yang menjadi mangsa banjir tu, memang kita dah cuba sedaya upaya membantu. Kadang-kadang banyak pihak yang membantu, beri bantuan. Ada dalam kalangan, tidaklah semua ya, segelintir daripada mereka masih juga marah, masih juga tidak puas hati, masih juga tidak bersyukur. Marah, tak tahu marah pada siapa kan, ada. Jadi kita ambil iktibar daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada orang lain itu juga adalah ujian pada kita sebenarnya. Orang yang mendengar, orang yang mungkin saudara mara kita. Jadi kalau ada bantuan yang kita boleh beri, kalau tidak dari dalam bentuk wang ringgit, kita beri dalam bentuk doa yang tidak mereka ketahui. Ya, ada setengah daripada kita mengambil kesempatan pun ada. Sebagai contoh, saya tengok ya pengalaman Ustazah mengurus mangsa banjir ni, bila mangsa-mangsa ni saja mukadimah, sebab kita masuk bab 8 ni sebenarnya dia tak banyak sangat dah babnya, saja mukadimah ya, sebab dah kelas akhir kan. Ada dalam kalangan kita yang kononnya nak membantu mangsa banjir ni, tapi mengambil kesempatan. Kesempatan macam mana? Dengan cara mengclearkan baju-baju yang ada di rumah, kononnya kita nak bagi bantuan kepada mangsa banjir. Memang mangsa banjir ni, bila dia dah betul, dah memang kadang-kadang tu ada setengah daripada mereka total loss, tak ada apa tinggal. IC ke, telefon ke, laptop ke yang ada kat rumah tu, tak sempat nak ambil. Yang mereka boleh selamatkan adalah nyawa. Jadi kita ni pula ambil kesempatan. Kesempatan macam mana? Kita clearkan almari kita yang kita tak nak baju lama-lama tu, kita pergi humban semua di tempat apa dia panggil? Pengumpulan barang untuk kita beri kepada mangsa banjir. Jadi di situ akan menyusahkan lagi orang ataupun sukarelawan lain yang nak membantu mangsa banjir yang betul-betul nak. Kalau kita betul ikhlas nak bagi baju kita basuh, cuci-cuci, kita rendam dengan pewangi, kita gosok, kita lipat masuk ke dalam plastik, kita sortkan. Tulis siap-siap dekat plastik tu. Baju saiz apa, baju jenis apa, sesuai untuk siapa. Jadi mangsa banjir yang memang betul-betul nak ni, dia akan tengok tu dah ada, terus ambil. Mangsa banjir pun satu hal. Bila dia nak pilih baju tu, janganlah kita buka semua plastik orang dah bagi, dah elok dah. Kita buka, kita tak nak, kita baling macam itu aja. So, sebab tu saya kata ujian banjir ini, ujian bencana ini bukan hanya diuji kepada orang yang kena direct, tetapi juga kepada kita yang menerima berita, yang nak membantu. So semua itu terkait. Begitulah sedikit sahaja mukadimah. So kita masuklah bab 8, fokus kepada isu kita, iaitu bahagian nifas di dalam wanita yang istihadah ketika nifas. Okey, kalau kita recall balik tajuk sebelum ini, istihadah di dalam haid. Istihadah di dalam haid ini yang masuk dalam 7 kategori istihadah tu, dia sebenarnya dalam nifas pun 7 kategori juga. Sama. Ya, boleh tak senaraikan dekat Ustazah? 7 kategori istihadah
Betul. 7 kategori istiadah di dalam haid yang kita dah belajar. Sebut dekat dalam ruangan chat tu. Kategori yang pertama. Kategori apa? Type je kat situ. Nak tengok. Nak recall balik lah sebelum kita masuk kepada wanita istihadah dalam nifas sebab dia sama je. Kategori wanita istihadah di dalam haid dia sama. Dia sama dengan kategori di dalam nifas. Okey, sebut kategori yang pertama apa? Tulis type kat situ. Tak apa, nak rujuk buku pun boleh. Mubtada'ah, mumayyizah. Okey, bagus. Jawapan yang kedua. Okey. Nak tengok buku pun tak apa, tak ada hal lah. Dia open book test ni. Satu, mubtada'ah, mumayyizah. Yang kedua, ke belum ready lagi, tengah masih lagi duk makan malam ke, mubtada'ah ghair mumayyizah. Okey, bagus. Nampak Rashidah ni semangat betul dia. Mudah-mudahan orang yang bersemangat macam ni Allah bagi ilmu dia tu faham insya-Allah. Okey, lagi mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah ghair mumayyizah, betul. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah. Okey. Mu'tadah mumayyizah. Okey, tepat. Bagus. Kemudian kita dah ada 3. Dia ada 7 semua kan? 3. 4 lagi. Mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah ghair mumayyizah. Okey, mubtada'ah ghair mumayyizah ni dia ada terbahagi kepada 3 bahagian. Mubtada'ah ghair mumayyizah dia terbahagi kepada 3 bahagian. Kan? Okey, sebutkan. Kepada 4 bahagian. Nak cukupkan 7 kan? Kepada 4 bahagian. Ada 3 lagi kat bawah. Mubtada'ah ghair mumayyizah. Yang macam mana? Yang pertama kategorinya macam mana? Dia ada 4. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah, mutahayyirah mutlaqah. Okey, yang ini dia dah masuk dalam 3 yang payah tu kan? Okey, mutahayyirah mutlaqah. Okey, bagus. Okey, nak jawab dalam bahasa Melayu pun tak apa. Mubtada'ah mu'tadah ghair mumayyizah ni dia ada 4 kan? Yang pertama kategori yang biasa dan lazim dan ramai orang perempuan. Maksudnya dia ni masuk dalam kategori ghair mumayyizah yang dia ingat semua. Adat dia ingat, adat haid dia ingat, tempoh haid dia ingat. Okey, itu dia masuk mu'tadah ghair mumayyizah. Dia tahu adat haid dia yang paling dekat dengan dia 7 hari. Keluarnya 1 hari bulan hingga 7 hari bulan. Dia tahu. Okey, itu maksud dia itu adalah mu'tadah ghair mumayyizah yang dia zakiru lil adah. Dia ingat semua adat dia. Wa zakiru, dia ingat juga lil waqti, waktu dia, tempoh dia ingat berapa. Yang kemudian mutahayyirah zakirah lil waqti nasiyah lil adadi. Ini kategori yang kelima. 4, 5, ke-6. Mutahayyirah, dia ingat waktu tapi dia lupa adat. Dia ingat waktu haid dia. Dia ingat pun dia cakap haid saya depan-depan aja. Pada awal-awal haid. Pada awal-awal haid aku ingat aku ni datang haid awal-awal tapi aku tak ingat berapa hari. Okey, kemudian yang terakhir sekali ingat waktu tapi lupa adat. Dia ingat waktu dia. Ni sama je ni. Zakirah lil waktu tu, nasiyah lil adat. Adat tu bilangan lah. Ya. Ingat waktu tapi lupa adat. Adat tu maksudnya bukan adat tu maksud dia adadun, bilangan. Ya, bilangan. Bilangan tu maksud dia tak ingat berapa hari. Dia ingat waktu, dia ingat waktu tu pun dia ingat macam tu lah. Dia ingat awal, aku datang awal bulan tapi aku tak ingat berapa hari. Yang terakhir, aku ingat 5 hari tapi aku tak ingat datang bila. Yang itu ialah zakirah lil adadi wa nasiyah lil waqti. Dia ingat bilangan tapi dia lupa
waktu datang haid. Okey, itu adalah dalam kategori wanita yang dia panggil mustahadah fil haid. Dia beristihadah di dalam haid. Okey, manakala yang kita nak belajar ini, terima kasih yang sudi menjawab, bermakna sudah faham lah tu. Ya, paling-paling kurang pun ada dah dalam konten kepala tu. Walaupun mungkin tidak berapa ingat dia punya lafaz dia tu. Tapi dah ada dalam kepala. Maksudnya sekurang-kurangnya kita tahu. Kita tahu apabila berlaku istihadah dalam haid kita, berlaku darah tu berterusan ataupun darah itu keluar semula sebelum selesai tempoh suci 15 hari 15 malam, kita tahu dah. Cara kita nak kira darah itu, pertama tengok kaedah asas. Kalau dia keluar kalau dia keluar sepatutnya pada waktu itu suci, dia keluar tak cukup tempoh suci, sama ada kaedah asas ataupun kaedah penyempurnaan baki suci. Tapi kalau dia keluar berterusan, darah tu melebihi hari ke-15, melebihi 15 hari 15 malam berterusan, maka kaedah yang tepatnya adalah dengan melihat kepada kaedah 7 kategori wanita istihadah. Sama ada mumayyizah ataupun ghair mumayyizah. Mumayyizah tu maksud dia, kita cam darah yang kuat dihukumkan sebagai darah haid, darah yang lemah dihukumkan sebagai darah istihadah. Ya, kalau dia pertama kali datang haid, kalau tak boleh nak beza warna darah, dia pergi kepada kaedah 1 hari 1 malam sahaja dihukumkan dia darah haid. Yang lain semua darah istihadah. Kalau dia sudah ada adat, maka pergi kepada kaedah ghair mumayyizah, iaitu melihat kepada adat sebelum ini. Adat haid dia dan adat suci dia. Senang aja, itu je. Yang 4 kategori lain yang mutahayyirah mutlaqah, 3 kategori lain itu adalah kes-kes terpencil, kes-kes rare yang seboleh-bolehnya ya kami para asatizah ni tak nak masukkan orang-orang yang bertanya pasal haid ini dalam kategori 3 kategori tersebut. Namun 3 kategori tersebut wajib kita jadikan sebagai sebutan dan juga kita kena sentimen dalam kepala supaya kita ini tidak menjadi orang yang lalai dalam menanda bab ataupun maklumat tentang darah kita. Maknanya katanya sebagai satu motivasi untuk kita kata, aku tak nak ni masuk dalam 3 kategori ni. Kalau aku masuk dalam 3 kategori yang disebut sebagai mutahayyirah mutlaqah ini, sakit. Nanti setiap kali nak solat aku kena mandi wajib. Lepas tu darah aku hanyalah dihukumkan 1 hari 1 malam sahaja. Lepas tu kalau aku puasa pula aku kena puasa sebulan, kemudian ganti lagi sebulan, kemudian cari lagi 3 hari pada bulan yang berikutnya. Payah ni. Jadi kalau begitu kita tak nak masuk dalam kategori tersebut, maka kita tandalah betul-betul semua maklumat darah kita. Andainya kita diuji dengan istihadah, kan? Betul. Jadikan contoh supaya jangan jadi macam tu. Kena alert. Betul. Maksudnya benda tu kita kena sebut. Kita kena sebut. Satu, kita kena jadi pengajaran pada diri kita. Yang kedua, kita kena sebut pada anak kita. Mungkin kalau kita guru pada anak murid kita, awak nak ke awak ni masuk dalam kategori mutahayyirah mutlaqah, yang mana kalau berlaku istihadah pada darah awak ni, awak tak tanda semua maklumat darah awak. Awak tak tahu adat awak. Orang nak bantu awak tak boleh. Jadi darah awak mungkin akan dihukumkan sebagai kategori mutlaqah, mutahayyirah mutlaqah, yang mana darahnya 1 hari 1 malam sahaja. 1 hari 1 malam sahaja dihukumkan haid pun tak tahu hari yang mana yang nak dihukumkan 1 hari 1 malam. Boleh jadi hari ini, boleh jadi hari semalam, boleh jadi hari ke depan. Maka setiap kali awak nak solat, awak kena mandi wajib. Barulah rasa takut. Tak nak lah macam tu, takutlah. Baik, saya akan tanda. Tanda. Ya, ramai orang yang tidak menanda sebab mereka tidak tahu bahawasanya pentingnya menanda jika sekiranya datang. Mungkin mereka rasa macam, tak apalah, saya tak tanda, saya tak pernah berlaku istihadah. Macam Ustazah selalu sebut lah. Orang yang nak mati, dia tak tahu pun dia nak mati. Orang yang nak kena istihadah, dia tak pernah tahu pun yang dia nak kena istihadah. Maka disebabkan kerana kita tak tahu bila-bila masa Allah akan boleh menguji kita dengan istihadah, pentingnya kita menanda semua maklumat darah kita. Okey, so kita pergi kepada wanita istihadah ketika nifas. Baik. Wanita istihadah ketika nifas ni, yang kita nak bincang dalam buku untuk mewanita ini,
sebenarnya adalah salah satu daripada pendapat pendapat sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Ya, pendapat dia ada dua pendapat tau. Pendapat yang pertama bukanlah pendapat pertama, sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat cara kita nak mengukur ataupun nak menghukum darah yang keluar melebihi daripada tempoh nifas adalah cara ini. Cara yang ada dalam buku ini. Ya. Satu lagi, cara sebahagian ulama lain meletakkan cara yang sedikit mudah untuk memahamkan dan mengkategorikan darah wanita yang istihadah di dalam nifas. Ya. Jadi kita belajar cara yang pertama ni dulu. Dah habis yang ni baru Ustazah akan bagi kepada pendapat yang kedua. Yang pendapat kedua tu tak ada dalam kitab ni. Sebab tu penting kita berguru tu. Baca saja tak faham kan? Jadi kita baca dulu yang pendapat yang pertama ni. Okey, wanita istihadah ketika nifas. Bagi tumpuan lah sebab nak habis dah ni tajuk ni. Maksud, kenapa dia masuk yang ni Ustazah ada tertinggal muka surat ni. 104, 105. Betul dah rasanya. Kan? Betul tak korang? Sama tak dengan korang punya buku? Betul lah. Wanita istihadah ketika nifas. Okey. Maksud wanita istihadah ketika nifas juga ada kategori yang sama dengan istihadah ketika haid. Iaitu pertama wanita yang mubtada'ah. Pertama kali ada nifas. Pertama kali ni kena ingat ya. Sama ada nifas dia itu disebabkan kerana dia melahirkan anak secara normal, melahirkan anak secara caesar, ataupun dia mengalami keguguran. Maknanya darah yang keluar selepas daripada janin dia itu bersih daripada ketulan darah ataupun ketulan daging akibat daripada dia keguguran. Ataupun dia melahirkan anak yang mana anak dia hidup ataupun mati. Ataupun dia melahirkan anak kembar, sama ada kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adakah orang kembar 10? Ada. Ya, maka selepas kosong sahaja rahim dia daripada janin tadi ataupun daripada alaqah ataupun daripada mudghah yang disebut keguguran, maka darah yang keluar selepas itu disebut sebagai darah nifas. Ya, darah nifas. Maka wanita yang pertama kali mengalami nifas, sama ada disebabkan yang Ustazah sebut tadi ataupun tidak, maka dia disebut sebagai mubtada'ah. Ya, mubtada'ah maknanya dia pertama kali datang nifas dan dia mumayyizah, dia dapat mengenal warna darah dia. Warna darah yang kuat dihukumkan sebagai darah nifas. Warna yang lemah dihukumkan sebagai darah istihadah. Ya, hukumnya ialah darah kuat adalah nifas, darah lemah walaupun tempohnya panjang adalah suci dengan syarat darah kuat tidak melebihi 60 hari. Ingat tak kalau kita nak tengok pada haid, kita kena tengok 4 syarat tamyiz. Kan? Ingat tak? Dalam haid dia ada 4 syarat tamyiz. Dalam nifas, 1 je syarat tamyiz dia. Syarat tamyiz dia ialah darah kuat tak boleh lebih 60 hari. Kan? 1 je, ingat yang tu je. Dia senang sikit kalau tajuk nifas ni. Okey, contoh, dia bagi contoh. Ustazah bagi terus pergi kepada contoh. Senang tak nak suruh mudah faham. Okey, seorang wanita melihat darah hitam selepas bersalin selama 20 hari. Ni dia ni mubtada'ah ni. Dia pertama kali je. Pertama kali keluar nifas. Dalam kes ini, dia tak sebut pula nifas sebab bersalin ke, sebab gugur ke. Tapi apa pun pertama kali je. Pertama kali ya. Keluar nifas pada 20 hari pertama darah nifas dia warna hitam. Dia tanda. Dia belajar bab haid, dia belajar bab darah wanita, dia pun menanda. Ya ada ke orang dalam nifas duk tanda warna darah? Sebelum-sebelum ni tak tanda lah Ustazah. Tak apalah, lepas ni kita kena tanda lah. Ya, maksudnya perlu kita menanda. Sebab dibimbangi takut nifas kita itu melebihi 60 hari, 60 malam. Seperti dalam kes ini.
20 hari warna hitam, 50 hari merah. 50 campur 20 berapa hari? 70 hari. Darah nifas paling banyak berapa hari? Berapa hari darah nifas paling banyak? 60 hari, 60 malam. So, bermakna dalam lebih kurang ada 10 hari darah dia lebih ni. Dalam 10 hari lebih darah dia. Kan? Maka mengikut pendapat yang pertama ni, kita belajar pendapat pertama ni. Pendapat pertama, sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i kata, bila berlaku keadaan begini, maka wanita ini perlu melihat kepada kekuatan darah. Bila syarat kekuatan darah, tamyiz tadi, darah kuat tidak melebihi 60 hari. Satu je syarat tamyiz dia. Maka dalam kes ini, wanita ini tidak melebihi 60 hari darah kuat dia. Maka dihukumkan darah nifas dia hanya 20 hari. Sebab apa? Sebab darah dia tu keluar berterusan selama 70 hari. Border dia 60 hari. Dia tak boleh nak, pada pendapat pertama ni, dia tak boleh nak cut off. Sama juga dengan haid. Haid dia tak boleh nak cut off 15 hari. Yang sebelum itu haid, yang selepas itu istihadah. Jadi dalam pendapat pertama ini, mengatakan cara nak kira jika berlaku istihadah di dalam nifas begini. Jadi itulah pentingnya wanita yang dalam nifas juga menanda semua maklumat darah nifas dia. Okay. Contoh yang kedua dia bagi, wanita ini keluar darah selama 70 hari juga. Ya. 30 hari awal warna merah dan warna hitam, maksudnya warna kuat lah. Kemudian 40 hari ke belakang semuanya istihadah. Wanita ni dia tak tahu yang dia mengalami istihadah dalam nifas. Sehinggalah pada hari ke-60 dia lihat darah tu tak berhenti lagi. Mungkin masa ni dia bersalin pada pukul 8 pagi. Maka pada pukul 8 pagi hari ke-61 adalah waktu yang terakhir darah dia dihukumkan sebagai nifas. Pada pendapat inilah, ya. Maka bila keluar tu berterusan sehingga hari ke-70, apa pun wanita ini pada hari ke-61 selepas jam 8 pagi tu dia dah kena mandi wajib dah. Macam mana dia nak kira ni? Dia tengoklah dalam kad pink tu ada kan kelahiran anak tu jam berapa keluar. Kan dalam kad pink kan ada tulis kan. Bayi dilahirkan pada jam berapa tu. Lepas tu dia pun tahu yang lepas sahaja bayi tu dilahirkan keluar darah. Maksudnya bila keluar darah tu berterusan lah. Ya. Makanya dia pun tahulah pada hari ke-60 61 selepas jam 8.1 minit, maka itu bukan lagi darah nifas, itu adalah darah istihadah. So dia kena mandi wajib dekat sini dan dia kena lihat maklumat darah nifas dia. Yang kuat sahaja dihukumkan sebagai darah nifas, yang lemah dihukumkan istihadah. Okay, itu pendapat yang pertama, sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i. Okey, kita pergi lagi kepada contoh yang berikutnya. Ustazah hanya nak bagi tahu pendapat yang dalam kitab ni. Nanti bila akhir Ustazah bagi pendapat yang satu lagi, ya. Okey. Contoh kedua, seorang wanita dia melihat darah selepas bersalin selama 2 hari. Lepas 7 hari kira darah haid ke? Tak. Kejap. Yang itu dia tak kira darah haid. Dia kira darah istihadah sebab darahnya berterusan. Tak ada gap. Kan dia kalau nak menghitung sebagai darah istihadah, darah haid, dia kena ada gap. Sekurang-kurangnya selahzah. Ingat tak? Kalau dia ada gap selahzah, satu saat je ada gap dekat situ, maka darah selepas itu boleh dihukumkan sebagai darah haid jika cukup syarat haid. Tapi kalau darah tu berterusan sehingga ke hari 90, tak boleh nak hukumkan darah haid juga. Bukan tak boleh, boleh. Tapi darah haid dia itu dia bercampur dengan istihadah. Faham tak? Jadi kalau dalam kes
Kalau dalam kes ini, Ustazah punya ni dah ke depan dah. Okey, kalau dalam kes tadi, pendapat yang pertama ni kita nak bawa, dia tak boleh nak hukumkan darah haid sebab dia berterusan keluar. Dia tak ada gap langsung. Kalau dia ada gap sesaat, boleh kita hukumkan sebagai darah haid. Okey, baik. Tak apa, kita tunjuk contoh yang lain dulu. Kemudian kita akan bincangkan. Soalan tadi tu bagus. Soalan tadi akan menjawab kepada persoalan bagi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i juga. Okey. Seorang wanita melihat darah selepas bersalin selama 2 hari, kemudian naqaq selama 15 hari. Naqaq ni maknanya dia suci. Lepas dia bersalin, kuar keluar baby kat sini, 2 hari je keluar darah. Ya mungkin ini darah keguguran. Keguguran lazimnya berlaku macam ni lah. Kemudian lepas suci 15 hari, keluar darah. Ni dalam tempoh 60 hari ni. Keluar darah pula selama 20 hari. 20 hari hitam, 50 hari merah. Keluar darah selama 20 hari hitam, 50 hari merah. Bermaksud 70. 70 hari keluar darah. Okey, 70 hari campur 15 hari dengan waktu suci, campur 2 hari, dia jadi 87 hari. Bermula daripada hari pertama dia melahirkan anak, sehinggalah hari terakhir ni dia keluar darah, 87 hari ada darah, keluar darah tapi ada naqaq di tengah 15 hari. Apabila suci ada gap selama 15 hari, walaupun dalam tempoh 60 hari, maka darah yang keluar selepas itu sepatutnya boleh dihukumkan haid. Namun, berlaku istihadah di dalam haid. Kenapa berlaku istihadah dalam haid? Boleh jawab tak kat sini? Ni kita dah belajar minggu lepas, saja nak tanya. Kenapa dekat sini dia kata istihadah ketika haid? Kan kita duk cerita pasal ni, fast ni. Sebab apa istihadah dalam haid? Siapa boleh jawab? Kalau siapa boleh jawab tu maknanya memang dia faham lah tu. Mudah je ni. Boleh jawab? Tak apa, salah tu tak apa. Yang penting try jawab. Kenapa pula ada campur Ustazah? Tadi kita cerita pasal haid. Tadi kita cerita pasal nifas. Kemudian datang istihadah dalam haid pula. Kenapa tu? Ya, betul Fadilah. Ya, sebab dah ada minimum suci dekat tengah ni. Walaupun dalam tempoh 60 hari. Ada naqaq. Jadi, haid sepatutnya. Tapi kenapa jadi istihadah ni? Istihadah ketika haid ni, kenapa? Sebab apa pula? Jawapan pertama dah betul. Sebab ada naqaq di tengah. Dekat sini ni ada naqaq ni. So, kenapa dia jadi istihadah? Sebab tak cukup syarat tamyiz untuk haid. Yes, that's right, correctly. Sangat betul. Syarat tamyiz untuk kita hukumkan menggunakan kaedah mumayyizah apabila darah haid, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. So kaedah ini kita boleh guna kaedah apa ni? Ni kaedah apa ni? Untuk kita hukumkan mana darah haid, mana darah istihadah, kita boleh guna kaedah apa? Yang mumayyizah memang tak lepas dah sebab tak cukup syarat tamyiz. So kita guna kaedah cuba jawab. Kaedah adat atau dia pergi kepada ghair mumayyizah. Kalau wanita ini ada adat haid, dia kena ingat balik adat haid dia sebelum dia mengandung dulu. Adat haid dia sebelum mengandung dulu. Oh, saya memang tanda ni. Adat haid saya tanda. Sebelum saya mengandung dulu ada lagi. Di sini ada satu lagi. Convince-nya. Maknanya keperluan untuk kita simpan semua maklumat-maklumat darah haid kita walaupun mungkin 9 bulan yang lampau dah berlaku. Sebab biasanya orang yang mengandung ni dia tak datang haid kan. So dia kata tak payahlah simpan dah maklumat tentang darah haid saya. Saya dah mengandung pun sekarang tak akan keluar haid dah. Rupanya di sini timbul, menyesal aku tak simpan. Aku dah tak ingat dah adat aku sebelum ini. Kalau dia tak ingat tu tadi yang akan jadi kepada mutahayyirah mutlaqah dalam haid. So bila begitu dia pun refer balik dia punya adat. Oh adat saya 15 hari 15 malam haid saya yang terakhir sebelum saya mengandung. Jadi 15 hari 15 malam
sebagai darah haid, yang selebihnya adalah istihadah. Ataupun 7 hari dia kata, selebihnya adalah istihadah. Macam tu. Itulah kepentingan menanda. Faham tak? Okay, faham tak sekarang ni? Kenapa yang dikatakan warna, kita nak ikut, jadi nakak tu dikira waktu haid dia lah. Nakak yang tengah ni, nakak yang 15 hari tu. Tidak. Nakak tu suci dia lah. Nakak tu suci dia. Yang nakak tu tak ada kaitan dah. Nakak tu adalah pemisah di antara darah nifas 2 hari dengan darah haid yang keluar pada hari ke-16 selepas nakak. Pada hari ke-16 selepas nakak. Jadi nakak dia tu suci betul. Tak ada apa dah dia masa tu. Tak ada hukum apa. Memang suci betul dah dia tu. Cuma tinggal lagi yang 20 hari, nakak tu darah dah kering lah kan. Ya, nakak tu darah nifas dia dah kering. Yang keluar balik adalah darah haid. Dan tengok-tengok darah haid dia pula, jadi istihadah pula darah haid dia. Dan istihadah dia pula tak boleh nak guna kaedah tamyiz sebab warna hitam tu tadi dah melebihi 20 hari. Maka dia tak cukup syarat tamyiz. Maka balik kepada adat. Adat dia kalau 7 hari, 7 hari. Kalau 8, 8 hari. Di mana dia nak tengok adat dia tu? Pada simpanan semua maklumat darah haid sebelum dia berlaku, sebelum dia mengandung. Namun ada juga orang yang datang haid dalam waktu dia mengandung. Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang mengandung apabila keluar darah yang cukup syarat haid, boleh dihukumkan darah haid. Kalau orang-orang kita dulu, orang-orang tua-tua kita dulu, pernah dengar tak yang dia panggil bunting pelanduk? Orang tua dia panggil bunting pelanduk. Kalau orang perempuan yang datang haid waktu mengandung, bila cek tak ada apa masalah, doktor kata tak ada apa, awak baby okey, kandungan okey. Tapi darah keluar pula cukup syarat haid. Orang kampung kita dulu, mak-mak kita dulu, dia sebut kalau mengandung keluar darah haid, dia panggil bunting pelanduk. Kita sekarang ni mungkin kita sebut bunting kura-kura ke, agaknya lah, ya? Kan, bunting penyu ke, tak tahulah. Mungkin pelanduk kalau dia mengandung tu, memang begitulah gayanya ya. Mak-mak kita tu kot gamak-gamaknya lah. Kita pun tak pernah tanya pula, tak ingat pula nak menanyanya. Nanti kita balik tanya mak kita lah kat rumah, kat kampung nanti. Mak, bapanya kalau orang perempuan mengandung keluar darah haid dia panggil bunting pelanduk? Mak kita kata entahlah. Mak pun dapat daripada mak kau dulu. Daripada tok kau dulu. Tok pun kata kalau tanya tok dapat daripada tok kepada tok pada. Jadi tak tahu, Allahu'alam ya. Tapi ada. Dari sudut hukumnya dalam mazhab Syafi'i, wanita mengandung boleh mengeluarkan darah haid. So kalau berlaku keadaan macam ini, dia lihat darah yang paling dekat, haid yang paling dekat sebelum dia mengandung ataupun darah waktu dia mengandung yang cukup syarat haid tu. Faham tak? Setakat ni faham? Boleh? Senang je ni. Okey ya? Kalau darah tu keluar lagi, lama nak kita macam, kalau darah keluar lagi lama, nak kira macam mana? Sekejap, Ustazah nak tengok soalan Rashidah. Kalau dia keluar lagi lama, maksudnya melebihi daripada beberapa hari. Ke macam mana? Kalau tu keluar lagi lama, nak kira macam mana? Masih istihadah juga ke? Okey, baik. Soalan yang bagus. Kalau sekiranya darah kita ini, dia mengikut kaedah adat. Macam kita duk belajar minggu lepas, adat kita tu bukan sahaja adat adat haid tau. Kita kena tahu adat suci. Adat haid dan adat suci kita yang paling dekat sebelum berlakunya istihadah ini, macam Ustazah sebut, kalau 7 hari adat haid, kita tengok adat suci kita yang paling dekat berapa. Lazimnya 7 hari haid, 23 hari suci. Tapi ada orang yang kurang daripada 23 hari. So kita kena ingat, istihadah ketika haid boleh solat? Memang kena solat. Sebab bila istihadah, dia adalah suci. Macam kes ini, wanita ini sebelum genap hari ke-16, sebelum genap hari ke-15 hari 15 malam, dia tak tahu yang dia mengalami istihadah. Darah hitam dia tu keluar pada sebanyak 20 hari. Pada hari ke-16,
darah masih keluar, masa tu dia kena mandi wajib dan dia kena solat. Dia kena solat sampai bila? Dia kena solat dia kena solat, lepas tu dia tengok sehinggalah darah kalau dia ikut kaedah adat, dia kena tengok adat haid dia dengan adat suci. Maka contoh kalau 7 hari haid, adat dia 23 hari suci, jadi 7, 23, 7, 23, 7, 23. Kalau sekiranya darah tu tak ada perubahan warna kepada warna yang lebih kuat. Kalau darah dia itu, contohnya dia keluar merah berterusan. Merah terus merah. Dia boleh guna kaedah tadi. Ikut adat suci, adat haid. Adat suci, adat haid. Tapi katakanlah tiba-tiba keluar balik warna yang lebih kuat. Bila keluar balik warna yang lebih kuat, waktu itu dia boleh hukumkan warna yang lebih kuat itu kemungkinan warna darah haid yang baru. Dengan syarat sebelum itu darah merah itu sudah pun cukup. Ataupun kiraan dia pada adat yang pertama tu dah cukup 15 hari 15 malam berlalu. Selepas hari ke-15 hari 15 malam berlalu, tiba-tiba keluar darah yang lebih kuat daripada yang duk keluar sekarang, masa itu dia mungkin mengalami haid yang kedua. Lepas tu dia kena check balik tengok darah dia tu. Yang lebih kuat. Katakanlah lepas hari ke-51 keluar warna hitam semula. Masa hari ke-51 bila keluar sahaja warna hitam, dia boleh hukumkan darah itu kemungkinan haid. Maka dia kena pantau darah tu. Darah yang hitam baru ni, darah baru warna hitam tu pada hari ke-51 merah tu kan. Selepas keluar 50 hari merah, hari 51 kemudian itu keluar warna merah, warna hitam contohnya. Maka waktu tu dia kena berhenti semayang. Sebab apa dia boleh menghukumkan kemungkinan darah itu sebagai darah haid? Sebab dia dah melalui satu tempoh suci. Satu tempoh suci, mungkin sebelum itu dia ambil yang 5, 23, 7, 23, 7, 23, 7, 23. Tiba-tiba bertukar warna yang lebih kuat. Walaupun pada waktu belum cukup kiraan suci yang 23 hari suci tu, maka dia boleh untuk hukumkan kemungkinan besar darah yang keluar untuk siklus kedua ini adalah darah haid jika cukup syarat. Faham tak? Faham tak? Ke pening Ustazah cerita ni? Kalau cukup syarat lah. Kalau darah hitam yang mungkin keluar pada hari ke-51 itu tak lebih 15 hari 15 malam, tidak kurang daripada 1 hari 1 malam, macam tu. Boleh faham tak maksud Ustazah? Begitulah cara kiranya. Namun macam yang Ustazah sebut, seandainya keluarlah darah sebentuknya begini, keadaannya begini, situasinya begini, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Pergi jumpa dengan doktor. Ambil ubat untuk memberhentikan darah. Biasanya darah yang keluar, darah istihadah yang keluar ni adalah darah yang cair. Dia keluar daripada pangkal rahim, bukan daripada rahim wanita. So bila begitu dia adalah darah yang rosak. Maka kita perlu mengambil ubat untuk memberhentikan darah ini. Ubat untuk memekatkan balik darah. Warna dia pelik, betul. So kita ni takkan sampai berpuluh-puluh hari, takkan nak sampai beratus-ratus hari nak biarkan darah itu terus keluar. Takkan kita nak bertahan dengan hanya menghukumkan mengikut kaedah yang kita belajar dalam bab haid. Kan kita kata tak apalah, biar je lah darah ni keluar. Aku tahu je cara nak hukumkan haid dengan istihadah. Aku dah belajar dah. Memang boleh kita nak buat macam tu. Tapi itu menunjukkan macam kita dah surrender. Kita dah berserah diri. Tak boleh kan Islam ajar untuk kita bermujahadah dalam memastikan kesihatan hak tubuh badan kita itu diberi. Kecuali kalau orang tersebut dia mengalami masalah kanser. Ada satu masalah, ikhtiar sihat dia kena. Bila darah, contoh hari ke-20, dah melebihi daripada hari
15 hari 15 malam. Sebelum dia bertukar darah merah tu lagi, kita dah kena pergi jumpa dengan doktor dah. Dah lebih hari ke-16 tu, dah kena pergi jumpa dengan doktor dah. Sebab kita takut itulah. Takkan kita nak biar darah tu sampai 70 hari duk keluar, biar je lah. Tak apalah. Biar je, relax je lah. Kan ada setengah orang ni dia tak tahu yang itu adalah darah istihadah. Dia kata, oh lama pula aku haid kali ni. Oh sedap lah, tak payah semayang dan sebagainya kan. So jalankan tanggungjawab kepada hak tubuh badan kita. Pergi jumpa doktor, bagi tahu masalah kita. Penyelesaian dia sama ada doktor akan beri jenis ubat yang memang sesuai kepada kita untuk memekatkan balik darah dan memberhentikan darah tersebut. Ataupun kalau mungkin tak jalan cara tersebut, doktor akan buat pemeriksaan dengan lebih lanjut, ambil darah, ambil sampel darah dan melihat kok ada berkait dengan masalah kanser ovari, kanser cervix, kanser rahim, kanser pangkal rahim dan sebagainya, ya. So dari situ kita tahu apa punca dia. Biasanya kalau darah yang berterusan keluar banyak ini, wanita ini mungkin mengalami salah satu dari masalah yang Ustazah sebut tadi. Kalau macam tu kita payah sikitlah nak makan ubat untuk memberhentikan darah. Selagi kita tak buang kanser yang ada dalam rahim ataupun di ovari ataupun di pangkal rahim, cervix dan sebagainya itu, selagi itulah darah akan berterusan keluar. Jadi kalau situasi itu berlaku pada mungkin kita, na'udzubillah min zalik ya, mungkin kita mengalaminya, darah tu keluar berterusan sebabkan masalah-masalah tadi, maka cara penyelesaian untuk kita lihat bila yang kita kena semayang, bila kita kena mandi wajib, bila darah itu dihukumkan istihadah, bila darah itu dihukumkan haid, baru kita balik kepada cara ini. So kalau tak ada masalah itu, jangan surrender, jangan berdiam diri, dapatkan rawatan terus. Faham tak? Okey, setakat ini boleh tak? Rumit kan? Rumit. Tak apa. Minum air. Minum air lah rumit dia. Ustazah pun nak minum air kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada soalan tak setakat ni kat sini? Nak tengok. Tak apa, kelas kita ni kelas last dah. Tajuk ni pun tak banyak. Boleh nak tanya, boleh. Warna dia pelik, ikhtiar sihat ya. Faham walaupun rumit bunyi dia. Betul lah dia rumit sikit, bunyi dia rumit. Ya. Okey, bukan rumit ya, rumit. Baik, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Kalau orang keguguran, darah keluar, sama juga. Dia keguguran itu salah satu daripada syarat. Keguguran tu dia mestilah setelah memang disahkan oleh doktor ataupun bidan yang mengiktiraf, maksudnya bukanlah mengiktiraf, maksudnya yang mengesahkan kita memang mengandung. Macam contoh kita dah buat buku pink ke ataupun kita dah buat pregnancy test sendiri, nampak 2 jalur. Lepas tu kita pun tahu bila ada 2 jalur tu kita tahulah bahawasanya kita mengandung. Kemudian tiba-tiba ditakdirkan Allah Ta'ala tak sempat kita buat buku pink. Nanti saya tengok soalan Hana ni. Tak sempat buat buku pink, kita pun mengalami pendarahan, maksudnya gugur. Kita pun pergi ke klinik, bagi tahu kat doktor, saya syak saya mengandung sebab saya buat pregnancy test ada 2 jalur tapi turun darah. Doktor biasanya dia akan suruh kita buat pregnancy test sekali lagi dekat klinik. Kemudian doktor tengok biasanya orang yang mengalami keguguran peringkat awal ni dia memang ada lagi 2 jalur walaupun mungkin darah dah keluar banyak, ada lagi sebab hormon estrogen ada lagi dalam badan kita tu. Ya, makanya ada lagi dua jalur. Doktor pun kata memanglah ini tanda-tanda awal, tanda-tanda awak memang mengandung, sama ada tanda-tanda awal mengandung ataupun tanda-tanda awal untuk awak berlaku keguguran. Doktor akan scan, tengok kalau bayi tu masih ada lagi nadi dia, doktor akan cuba selamatkan dengan memberi ubat kuat rahim dan sebagainya. Kalau doktor tengok dah lemah sangat denyut nadi bayi tu, tunggu masa je lah. Kalau darah itu boleh keluar sendiri, keluar sendiri. Kalau perlukan proses DNC, DNC. Macam itulah biasanya ya. Dan darah yang keluar selepas daripada rahim kita itu kosong daripada darah yang disebut sebagai darah alaqah. Gumpalan darah yang mana sperma dan ovium yang disenyawakan tu tak sempat jadi bayi, tak sempat dia membesar. Dia dah berlaku keguguran.
dah keluar daripada kantong dan sebagainya, dah gugur daripada rahim ibu ni tadi. Selepas itu, darah yang keluar selepas kosong tadi tu, rahim kita daripada perkara-perkara tadi tu, yang itu adalah darah nifas. Walaupun kita kata keguguran tu 2 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan, macam tu. So apa sahaja yang disebabkan kerana berlakunya persenyawaan di dalam rahim kita, maka darah yang keluar selepas itu, selepas kosong rahim kita daripada air mani yang disenyawakan dalam rahim tadi, maka darah itu darah nifas. Sama juga dengan isu bayi kembar ni. Katakan bayi kembar ni, kalau orang keguguran darah yang keluar, saya dah jawab. Tapi bayi kembar, seorang gugur, satu lagi hidup dalam rahim. Baik, bayi kembar, satu janin gugur, satu janin masih ada, maka darah yang keluar selepas gugur tu, itu bukan darah nifas lagi. Contohnya keluar janin, keluar alaqah ataupun dia panggil ketulan darah ataupun ketulan daging bayi yang pertama. Lepas tu adik dia tu, yang twin dia tu, kembar dia tu tak meninggal, ada lagi dalam perut. Tapi ada darah keluar selepas itu. Okey, darah yang keluar tadi, ulama kata dalam mazhab Syafi'i boleh jadi darah haid kalau cukup 24 jam paling kurang dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Nak hukumkan darah yang keluar selepas bayi pertama tadi gugur, tak boleh. Sebab ada lagi janin lain dalam rahim mak dia ni. Hebat tak perbincangan dalam syarak kita ni? Mungkin kita kata, keluar darah bayi yang pertama tu, keluar bayi pertama, lepas tu ada lagi darah-darah keluar kan. Selepas tu, darah keluar tu pula, kalau tak cukup 24 jam, keluarnya sikit-sikit sahaja, selepas keluar alaqah yang pertama tu, keluar sikit-sikit, itu darah fasad ataupun istihadah. Ya, memang. Kalau kita belajar bab haid ni, sebab itulah ustazah ni jadi zauq sangat nak belajar bab darah wanita ni. Daripada situ kita rasa, ya Allah, subhanallah, Masya Allah, macam mana mereka boleh buat kajian sebegini rupa. Ya, sebelum Imam Syafi'i buat kajian sebegini rupa istiqra' dia, beliau buat kajian tinjauan kepada lebih daripada 100 orang wanita pada zaman beliau untuk jadikan satu kitab. Keluarlah Minhajul Talibin, keluarlah Mughni Al-Muhtaj oleh murid-muridnya yang lain, kemudian dibuat kajian lagi, kemudian sekarang ini guru dia tu, anak murid dia tu tak tahu berapa juta dah, termasuklah kita sendiri anak murid Imam Syafi'i lah ni, kiranya ni yang bersangkut. Dia panggil kita punya susur galurnya sampai ke sana sebab kita belajar mazhab Syafi'i kan. Kitab walaupun mungkin kitabnya berbeza tapi dia punya rujukan asalnya daripada sana, daripada atas, daripada Imam Syafi'i itu sendiri. Kemudian Imam Nawawi turunlah pula kepada Khatib Asy-Syirbini dan sebagainya. Ramailah guru-guru kita. Akhirnya kepada kita yang dapat hari ini kitab yang telah pun dipermudahkan. Maka kita cerita ni pun dalam bahasa yang mudah. Tak perlu baca dalam bahasa Arab. Kalau ustazah belajar dalam bahasa Arab, bayangkan nak memaham tu, dah berapa kali hatuk dah kepala ni ke dinding. Pam, bangkit balik, pecah. Betul balik, pecah, betul balik. Ibaratnya begitulah. Macam orang kena seksa kan. Tapi bila nak sampaikan kepada kalian ni, cari bahasa yang paling mudah nak bagi faham macam mana ni. Inilah dapatnya. Alhamdulillah kalau orang boleh faham lah. Orang tak faham juga hantuk kepala dulu kat dinding buat macam ustazah. Fahamlah lamanya. Jadi tadi, balik kepada tadi kan. Namun, ada satu kajian yang dibuat. Dalam mazhab Syafi'i juga, Imam Syafi'i mengkaji, katakanlah, darah yang keluar selepas keguguran. Darah yang keluar selepas keguguran, kemudian bayi kembar dia itu tak gugur.
bayi kembar dia tu masih bertahan dalam rahim mak dia sehingga melebihi daripada tempoh 6 bulan. Melebihi tempoh 6 bulan. Maka darah yang keluar selepas gugur tadi boleh dihukumkan sebagai darah nifas. Dia ada satu lagi kajian dibuat. Kalau dia keluar, dia gugur sebelum cukup 6 bulan, darah yang keluar tadi kalau tak cukup syarat haid, dia jadi darah istihadah. Tapi kalau cukup syarat haid, dia jadi darah haid lah. Tapi kalau bayi yang keluar tadi, yang kedua, keluar selepas 6 bulan, barulah keluar bayi. Maka darah yang keluar pada kembar yang pertama tadi, yang gugur tadi, adalah darah nifas pertama. Faham tak Hana ni? So, kesimpulan dia kita kena tengok. Kandungan dia sekarang tu berapa bulan? Kandungan dia sekarang ni berapa bulan? Contohnya, kandungan dia tu 4 bulan. Bermakna kemungkinan bayi yang kedua ini akan lahir kalau 3 bulan, 5 bulan lagi. Kan 5 bulan lagi. Kalau kandungan dia mungkin baru 2 bulan, jadi bayi tu kemungkinan yang kedua ni, due date dia itu, kita tengok pada due date dia, bayi yang kedua ni kuat, dia tak gugur. Jadi due date dia tu ada 7 bulan lagi. Bermakna bila 7 bulan dah lebih 6 bulan. Bila dah lebih 6 bulan, darah gugur yang keluar untuk bayi pertama ini boleh dihukumkan sebagai darah nifas yang pertama. Faham? Tapi kalau kemungkinan bayi yang kedua ini lahir tak cukup, tidak melebihi 6 bulan lagi, makanya yang pertama itu tadi sama ada hukum darah haid kalau cukup syarat haid, hukum darah istihadah kalau dia keluar sikit-sikit, tak cukup syarat istihadah. Kena tengok bayi yang kedua survive sampai lahir. Begitulah keadaannya. Namun, kita tengok senang macam ni lah kesimpulan dia. Kalau darah tu keluar melebihi daripada 1 hari 1 malam, kita dah boleh hukumkan sebagai darah haid dah. Boleh dihukumkan sebagai darah haid dah. Lazimnya kalau berlaku macam ni, doktor akan pastikan yang ibu tadi tidak mengalami pendarahan yang melebihi daripada tempoh sekian-sekian. Takut apa? Takut ibu ni akan mengalami masalah anemia, tak cukup darah. Jadi doktor kemungkinan besar akan menyelamatkan juga si ibu dan bayi tadi, akan pastikan yang walaupun gugur, ada setengah kes dia gugur tapi tidak disedari. Itu tak boleh nak cakap apalah. Ya? Ada setengah kes, macam mana nak buat? Kalau bayi itu, dia mati dalam perut mak ni, dia mati dalam perut mak kan? Ada 2 bayi, dua kembar, satu dah mati, satu hidup. Dari sudut perubatan macam mana nak buat? Nak kena selamatkan ni. Sebab bila kita kata dah meninggal dunia, kalau tak dikeluarkan, janin yang mati tadi tu, dia akan menyebabkan mungkin infection kepada bayi, infection kepada ibu. Macam mana tu? Jadi, doktor akan bagi ubat lah. Ya? Doktor akan bagi ubat janin supaya bertahan tidak busuk. Ya, Ustazah pun ada pernah dengar. Jadi bila begitu, bayi tadi yang meninggal dunia dalam perut mak dia, si kembarnya tadi tu, akan keluar sekali dengan adik-beradik dia yang ada. Cuma dia keluar dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Macam tu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hebat. Subhanallah ya. Perbincangan kita macam menarik je malam ni ya. Bercampur. Satu ilmu syarak, satu lagi ilmu perubatan. Denyut otak, Masya Allah. Berdenyut otak. Berdenyut otak. Bila kita berdenyut otak, sebenarnya mengikut kajian, kalau kita gunakan otak kita dengan sebegini rupa kan untuk mengkaji ilmu Allah SWT ni, sel-sel otak kita akan bertambah. Maka bila sel otak kita akan bertambah,
akan lahirlah satu rasa kepuasan dalam hati kita dan bertambah iman kita. Ya, bertambah iman. Kenapa? Sebab kita rasa macam Masya Allah, takjubnya dengan ilmu Allah. Rendahnya diri kita banyaknya, aku tak tahu. Pada malam ni Ustazah bincang macam ni pun Ustazah rasa lagi. Walaupun mungkin Ustazah mengajar, tapi sebenarnya Ustazah belajar. Jadi, Masya Allah, Allah ni dia nak bagi ilmu kat kita kalau kita berusaha bersungguh-sungguh macam-macam cara. Dengan daripada macam-macam orang. Okey, baik. Terus kepada contoh yang berikutnya. Faham kan setakat ni? Alhamdulillah. Boleh tu. Boleh faham. InsyaAllah. Kalau lama-lama kan kita rasa macam tak faham lagi, belajar lagi. Tak faham lagi, belajar lagi. Cari guru lain pula. Moga Allah beri kefahaman insyaAllah. Okey, contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya, selepas melahirkan anak, 15 hari keluar warna merah, 40 hari hitam, 10 hari merah ataupun perang. Okey, dalam kes ni dia berlainan sikit daripada apa yang kita dok faham sebelum ini. Sebelum ini, kalau suci, maksud suci tu kosong, darah kita ini, rahim kita kosong dalam tempoh 60 hari, kosong daripada kosong, tak ada darah lah. Contohnya dalam tempoh 60 hari, 5 hari datang keluar darah nifas, kemudian berhenti selama 15 hari 15 malam. Berhenti tu maksudnya kosong, tak ada warna darah apa. Maka darah selepas itu darah haid. Okey, dia berlainan sedikit dengan kes bila darah itu berterusan keluar. Yang kita nak ikut kaedah tamyiz, mengikut warna darah. Kalau dia berlaku begini, contoh darah itu keluar selama 15 campur 40 campur 10. Berapa tu? 65 hari. 65 hari sudah melebihi tempoh maksimal nifas. Maka bila hari ke-61, wanita ini perlu mandi wajib. Dan dia melihat semula ke belakang warna darah dia. Dia pun cek tengok, 15 hari merah, 40 hari hitam, 10 hari warna merah ataupun perang. Maka wanita ini boleh mengambil hukum darah merah yang pertama nifas, darah hitam yang kedua juga nifas. Kerana bila dicampur 40 campur 15, dia akan jadi 55, tidak lebih 60 hari. Dia tak boleh ambil yang 10 hari ke belakang itu, 5 hari. Sebahagian 5 hari daripada warna merah kedua ini sebagai darah nifas. Sebab 5 hari ini dah bersambung melebihi hari ke-60. Maka dengan itu warna merah di hadapan ni walaupun keluar warna lemah terlebih dahulu masih boleh dihukumkan sebagai darah nifas. Kerana kalau kita kata warna merah di hadapan ni sebagai warna darah istihadah macam kes haid kita tak boleh nak ambil yang lemah di hadapan sebagai darah haid sebab tempoh sekurang-kurangnya suci 15 hari 15 malam. Jadi, kalau kita kata darah merah di hadapan ni sebagai darah istihadah, semestinya lah darah hitam ni tak boleh nak hukumkan nifas. Mestilah kita kena hukum haid ataupun istihadah dalam haid. Sebab tempoh suci antara nifas dengan haid dalam tempoh 60 hari mesti dia naqa' ataupun suci 15 hari 15 malam. Jadi kita tak boleh nak katakan yang 15 hari merah itu sebagai darah istihadah. Dia kekal sebagai darah nifas. Untuk kita hukumkan darah selepasnya itu juga adalah nifas. Yang ni memang akan pening sikit tapi tak apa, lama-lama dia boleh faham. Okey, baik. Kita tengok contoh yang di bawah ni pula. Sama juga dengan kes kalau keluar darah hitam terlebih dahulu, kemudian darah merah selepasnya, warna yang lebih lemah. Yang ini kita ambil juga warna lemah di hadapan, berganding dengan warna kuat di tengah, sebab bila campur dua ni dia tak lebih 60 hari. Itu je dia punya, dia 50 hari, dia 55 hari sahaja. Dia tidak melebihi daripada 60 hari. Berbeza kalau sekiranya darah hitam ni melebihi, bila dia campur dengan warna merah di hadapan, dia melebihi daripada, itu lain cerita pula. Ya?
Kalau kes yang kedua ini, walaupun keluar di hadapan itu warna kuat, di tengah warna yang lebih lemah pun sama, boleh digandingkan berdua, warna yang kuat dengan warna yang lebih lemah, jika sekiranya bila digandingkan berduanya tu tidak melebihi 60 hari 60 malam. Ini pendapat yang pertama lah. Okey. Kemudian contoh yang berikut. Okay. Tadi disebabkan kerana darah yang merah dia 15 hari 15 malam. Kalau kita nak kata yang 15 hari 15 malam yang awal tadi sebagai darah istihadah, dia akan jadi darah selepas itu bukan darah nifas. Yang selepas itu dia jadi darah haid. Darah haid pula bercampur dengan darah istihadah. Dalam kes ini, dia suci, dia warna merah dia itu kurang daripada tempoh 15 hari 15 malam. Bila dia kurang tempoh 15 hari 15 malam dan darah selepas itu lebih kuat, maka darah yang pertama ni kita hukumkan sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab dia keluar berterusan melebihi 60 hari 60 malam. Maka bila begitu, hari ke-61 dia mandi wajib dan dia kena tengok balik darah yang keluar selepas itu. Dia hanya boleh ambil warna darah yang paling kuat sebagai darah nifas dia, iaitu warna hitam ini. Ini macam pening sikit. Tapi tak apa, ini adalah pendapat sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Namun begitu, bila Ustazah kata namun begitu tu adalah leganya. Ini sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Sebahagian pendapat lagi mengatakan bila berlaku kes darah berterusan dalam waktu nifas, kita boleh berpegang kepada satu lagi pendapat yang mengatakan tak perlu tengok darah warna apa pun keluar, adat berapa pun, kita ambil terus cut off semua darah yang keluar sebelum melepasi hari ke-60 adalah darah nifas. Yang keluar selepas itu dihukumkan sebagai darah haid jika cukup syarat haid. Dengar hak ni lega duk berasa. Rasa macam tak jadi nak hantuk kepala di dinding. Betul tak? Tadi dah hampir dah dihantuk kepala di dinding. Dah ada dah dinding di bucunya tu. Tiba-tiba dengar pula pendapat kedua. Leganya. Tak jadi sakit kepala. Ustazah gitu lah perasaan Ustazah. Dengar fikir dah letak dah kepala. Ya Allah, anda ingat, anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Dah jadi macam itu dah. Tiba-tiba bila guru Ustazah kata, jangan risau. Kita boleh pegang kepada satu lagi pendapat. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Muhazzab, dia mengatakan bahawa semua 60 hari yang keluar pada awal itu dihukumkan sebagai darah nifas. Kemudian darah yang keluar selepas itu boleh kita lihat sama ada haid ataupun haid yang bercampur dengan istihadah. Kenapa? Kerana pertama darah haid, darah istihadah, dia punya syarat. Ya betul. 60 hari nifas masuk hari 21, masuk hari 61 sama ada haid ataupun haid yang bercampur dengan istihadah. Faham tak? Kenapa? Sebab ingat tak syarat ataupun tempoh suci di antara istihadah dengan haid adalah satu lahzah. Satu lahzah ni maksud dia sesaat. Atau kita kata sekelip mata. 1 detik, sekelip mata je. Adakah kita tahu darah itu berhenti sedetik? Kita pergi cek dengan kanta pembesar ke? Cukup sikit lagi, 50 hari ke 59 detik lagi nak cukup 60 hari 60 malam. Kita pun tunggu dekat kita punya ni, kita suruh orang bagi cek Kau cek tengok suami kita cek. Abang cek tahu berhenti tak sedetik. Sedetik je bang. Kalau dia berhenti sedetik tu kira ye lah tu. Maksudnya kalau keluar lagi darah tu darah haid lah. Tak boleh kan. Tak mampu untuk kita nak cek sampai sebegitu rupa.
Makanya kata Imam Nawawi dalam satu lagi pendapat beliau dalam kitab Muhadzib mengatakan bahawa wanita ini kalau bab nifas dia lebih ringan berbanding haid. Jika keluarnya berterusan melebihi daripada 60 hari 60 malam, maka ambillah hari pertama hingga hari 60 itu sebagai darah nifas dan tengok balik darah yang keluar selepas hari ke-60 tu tadi. Tanpa kita perlu mencek adakah dia sedetik berhenti ataupun tidak. Kan? Maka kita boleh hukumkan dia haid sekiranya cukup syarat haid. Tapi kalau lebih, dia ada bercampur haid dengan istihadah. Lega Ustazah. Saya dah tadi buka dah telekong, dah hampa dah selimut dekat atas katil. Malah nak tengok lah. Dengar Ustazah kata gitu. Tutup lampu bilik, mari semula dengarnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala ya. Okey, baik. Selesai yang itu. Tak payah fikir dah, memang settle dah yang itu. Okey. Namun kita nak tengok juga, ada tak perbincangan lain? Kan, perbincangan lain nak tengok sajalah ni. Boleh santai-santai dah lah ni. Tak payah hantuk kepala kat dinding lah ni. Yang tadi kita bincang tentang wanita yang baru pertama kali datang, baru pertama kali datang nifas yang tak ada adat. Okey, manakala perbincangan dalam pendapat yang pertama. Pendapat pertama yang tak sebut pun 60 hari boleh kita hukumkan nifas tu semua tak ada. Kita tengok je lah, kita dengar je untuk menambahkan ilmu pengetahuan sebagai tambahkan rasa syukur kita, ya Allah begini, subhanallah, masya-Allah kan. Okey. Yang kedua, mubtada'ah ghair mumayyizah. Kita tahu bila mubtada'ah ghair mumayyizah maksudnya wanita itu tak cukup syarat ataupun dia tak boleh nak cam warna darah yang keluar banyak sangat 60 hari. Entah bila Ustazah saya sibuk dengan anak pula anak kembar dalam pantang. Bila ke masanya saya nak menanda warna darah ni Ustazah weh. Ustazah pula saya suruh saya tanda. Tak sempat nak tanda Ustazah. Tak sempat nak tanda, nak makan, nak buruk lagi, nak bertungku lagi, nak itu lagi, nak ini lagi, pergi klinik anak kuning pula itu, ini anak hijau. Lama-lama saya bertukar jadi hijau. Contohlah kan. Maka wanita ini kalau berlaku juga dia kata istihadah, darah itu berterusan keluar melebihi 60 hari 60 malam, mengikut pendapat yang pertama, dia boleh melihat kepada ghair mumayyizah, iaitu lihat kepada adat nifas dia sebelum ini. Kalau nifas dia 40 hari, maka 40 hari adat dia. Kalau adat dia 40 hari pada kelahiran yang sebelum ini ataupun pada keadaan gugur dia sebelum ini, 40 hari keluar darah, maka jika berlaku darah berterusan, maka balik kepada adat 40 hari. Nak tengok adat ke nak tengok pendapat Imam Nawawi tadi? Semestinya lah nak ikut pendapat Imam Nawawi kan. Tapi tak apalah, kita belajar je lah dulu. Maksud ghair mumayyizah adalah wanita melihat darah keluar cuma dengan satu sifat atau hilang syarat tamyiz, iaitu darah kuat melebihi 60 hari. Okey, hukumnya ialah darah nifas adalah tempoh sekurang-kurangnya nifas kalau dia tak ada adat. Wanita ni keluar darah melebihi daripada 60 hari. Contoh, kita tengok contoh teruslah. Ya, cakap banyak pun tak guna. Ustazah dah bagi dah keputusan dia tadi. Saya dah lega dah ni Ustazah. Tengok sampai kupas bawang esok nak buat nasi lemak ni. Esok nak pergi pantai kan, buat nasi lemak. Ambil kupas bawang je lah dengar malam ini. Okey, baik. Jika seorang wanita pertama kali datang nifas, dia tak pernah ada adat nifas. Kemudian berlaku darah itu keluar melebihi tempoh nifas. 70 hari, 70 malam. 70 hari, 70 malam keluarnya. Dan darahnya keluar 70 hari lah. Ni contoh dia bagi. Maka nak tengok tamyiz, tak cukup syarat tamyiz. Nak tengok adat, tak ada adat. Maka darah wanita ini hukum nifasnya 1 saat sahaja. Disebabkan kerana kajian itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala buat kajian dan memberi satu lagi pendapat berdasarkan hujah. Seandainya berlaku dan kita berpegang kepada pendapat pertama, cuba bayangkan dia ni dah lah pertama kali datang, pertama kali bernifas, darah keluar 70 hari. Darah yang keluar itu tak cukup syarat tamyiz dan dia tak ada adat nifas. Maka nifas dia satu lahzah. Bermakna 70 hari dia kena qada sembahyang.
70 hari dia kena qada sembahyang. Rasa-rasa mampu tak dia nak buat ni? Tak mampu kan? Jadi bila keadaan begini, balik kepada pendapat yang kedua, iaitu 60 hari dihukumkan sebagai darah nifas. Yang selebihnya, kalau kita kata 70 hari kan, 60 hari nifas, 10 hari haid. Jadi semua 70 hari itu tak payah semayang, tak payah qada. Kalau dia ikut kaedah yang sebahagian daripada ulama' nak kata, tidaklah kita tak bolehlah kita kata, oh ulama' ni hanya ke perempuan je, mentang-mentang dia tak datang haid. Pandai je buat fatwa mengatakan satu lahzah begini. Naya kok orang ni membebel lah kitanya. Tahu apa dia tak datang haid, dia tak datang nifas, dia tahu apa, tahu nak suruh orang qada je sembahyang, membebel kita kan. Tak boleh lah macam tu. Itu kajian yang dibuat oleh mereka. Para ulama' kita ni, kita kena menghormati kajian tersebut. Sebab itu ada kajian lain yang memberi pendapat yang berbeza supaya Islam itu kelihatannya sangat rahmah. Ya, kasih dan sayang kita nak berdakwah ni. Kalau Ustazah tak bagi tahu pendapat yang kedua tadi tu, Ustazah akan guna kaedah ini, memang larilah semua orang. Tak nak dengar lah kata-kata Ustazah ni, lantak ke dia lah. 70 hari lah. Rupanya ada pendapat lain yang lebih rahmah bunyinya. Yang lebih mawaddah bunyinya. Yang lebih sakinah, lapang dada. Elok-elok nak hantuk tadi tak jadi hantuk sebab dengar pendapat kedua. Tak apa, kita belajar saja. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Ini contoh berikut dia lah. Kalau kita guna pendapat pertama tadi, ya, 1 saat sahaja nifasnya. Yang selebihnya 29 hari, 20 hari suci, 7 hari haid. Ini kalau dia ada haid. Macam tadi, dia 1 saat, macam tadi, 1 saat tadi kan, 1 saat nifas, 29 hari suci, 1 hari haid, 29 hari suci, 1 hari haid. Kenapa jadi begitu? Sebab ini contoh yang diberi pada wanita yang tak ada adat nifas dan tidak ada adat haid. Bila dia tidak ada adat haid dihukumkan 1 hari 1 malam. 1 hari nifas, 29 hari suci berdasarkan kepada kebiasaan adat berdasarkan 30 hari dalam sebulan. Sebabkan wanita ini dahlah dia baru pertama kali datang nifas, baru pertama kali datang haid, tak ada adat haid. Maka kita bagi kat dia hukum 29 hari suci, 1 hari haid, 29 hari suci, 1 hari haid. Maknanya 2 hari sahaja dalam tempoh 70 hari yang dia tak perlu qada sembahyang. Hari-hari lain dia kena qada sembahyang. Kalau dia ada adat haid, tengok adat dia berapa hari. Kalau adat haid dia 7 hari, adat suci dia 20 hari, maka cara nak tentukan jika berlaku istihadah berterusan dalam nifas dia, 1 saat nifas, 1 saat ni macam tak ada apa pun, macam kena qada lah semuanya. Ya, 20 hari suci berdasarkan kepada adat suci dia dalam haid, 7 hari haid, sebabkan dalam nifas kan boleh berlaku haid. Kemudian balik semula 20 hari suci, 7 hari haid. Kenapa haid? Tiba-tiba haid ni. Kan kita cerita pasal nifas. Sebab nifas dia hanya 1 hari. Suci dia 20 hari. Dah lebih 15 hari 15 malam. Maka darah yang keluar selepas itu dihukumkan haid. Ikut kepada adat haid dia. Padahal darah dia keluar 70 hari ni. Berterusan ni. Hukum sahaja. Dihukumkan sahaja. Selepas hari ke-60 dia pusing balik tengok. Dia pun tengok, oh saya ni tak boleh nak guna kaedah tamyiz. Nak guna kaedah adat haid. Adat dia tak ada adat nifas. 1 hari 1 malam. Tapi ada adat haid. Ikut adat haid. Okey, baik. Faham tak? Oh, mentang-mentang Ustazah kata jangan risau, boleh guna kaedah 60 hari. Korang dah tak fokus lah yang ni ya. Pandai ni malah nak bagi tahu benda mudah ni. Tu Ustazah malah nak bagi tahu benda mudah ni. Menyesal pula bagi tahu. Buat-buat tak faham. Buat-buat tak faham lah korang. Ya? Kena faham jugalah. Nanti kan tiba-tiba kita jadi pening. Katakanlah tiba-tiba kita pergi belajar bab ni di tempat lain. Dan ustaz yang mengajar tu dia tak bagi tahu yang pendapat yang kedua tu.
Kita ni tak mau dengar dah yang ni sebab kita tahu ada pendapat kedua, kita kata kan. Lepas tu tiba-tiba ustaz pun cerita pasal ni, aku tak pernah dengar ni, ustazah tak pernah mengajar ni. Sebab apa? Sebab kita tak fokus dah yang ni. Sebab kita dah tahu dah pendapat kedua tu kan. So kena fokus jugalah. Okey, habis yang itu. Ketiga, Mu'tadah Mumayyizah. Pertukus rumus awal-awal last-last. Menyesal bagi tahu awal kan. Patutnya ustazah bagi tahu bila dah nak habis kan. Betul tak? Tapi tak apa, jangan risau. Janganlah menyesal. Sebenarnya ini ilmu. Perasaan awak tu sama dengan perasaan ustazah. Tapi ustazah tahu selepas ustazah dah belajar gila-gila, baru guru ustazah bagi tahu. Baru guru ustazah bagi tahu yang ada pendapat yang lebih ringan dalam bab istihadah dalam nifas. Selepas dah belajar gila-gila, awak bayangkan. Ya, dah 5 tahun kemudian baru tahu. Ya Rabbi. Tapi syukur, Alhamdulillah. Tak nak kami gila. Betul lah sebab kita tak tahu berpeluang ke tidak kan kita belajar lagi. Lagipun tak apa. Sebab tu Ustazah pesan. Korang jangan buat better late than never. Korang janganlah pula buat ringan yang tajuk selepas-selepas ni. Tengok aja. Tak nak bagi korang pening. Tadi nampak dah nak hantuk kepala, dah ada yang pegang pisau dah tu. Nak tikam kat dada. Lebih baik aku matilah daripada aku belajar bab yang susah ini. Dah nampak dah tadi. Jadi Ustazah berisau lah takut ada pembunuhan. Pembunuhan diri kan. Orang panggil saja buat payah. Ada korang. Okey, tengok ya. Yang ketiga, Mu'tadah Mumayyizah. Ni santai dah lah bila kita dah tahu ada pendapat kedua. Tapi kalau korang nak ngajar kat orang nanti, korang jangan terus bagi tahu yang susah. Ustazah silap tadi. Patutnya dekat nak habis sekarang kan baru bagi tahu. Ya tak? Tak apalah dah terbagi tahu nak macam mana. Kelas lepas ni tak nak. Ustazah tak nak bagi tahu. Nak bagi tahu last kali. Biar pening dulu. Biar masing hilang sebelah kepala ke tengkorak macam Ustazah dulu. Okey, Mu'tadah ialah wanita yang pernah mengalami nifas. Biar dia rasa betul. Mumayyizah adalah dia boleh membezakan darah kuat dan lemah. Macam kita belajar tadi, dia Mu'tadah, dia Mubtada'ah, Mumayyizah, Mubtada'ah, Ghair Mumayyizah dalam nifas. Dan ini dia ada adat. Mu'tadah dia dah ada adat, dia dah pernah mengalami nifas, sama ada melalui keguguran ataupun kelahiran yang sempurna ataupun janin yang meninggal dan sebagainya. Mumayyizah pula dia boleh membezakan warna darah. Hukumnya ialah nifasnya adalah darah kuat. Manakala darah lemah adalah istihadah. Ini kalau kita nak guna pendapat yang pertama. Ya, contoh darah itu keluar selama 45 campur 20. Cuba kira berapa? 45 campur 20. Dia belajar bab nifas ni, belajar bab haid ni dia macam kita belajar ADMET lah. Lebih lagi berbanding ADMET kan. 75 hari. Maknanya darah itu keluar sebanyak 75 hari. 75 ke 65? 65. Silap kira. 65 hari. Pada hari ke-60, dah habis hari ke-60, hari ke-61 kena mandi wajib. Wajib dah mandi. Dan dia pun lihatlah selepas itu. Dia lihat selepas itu darah yang keluar 20 hari hitam dan selebihnya adalah warna merah dan berterusan. Maka dia kena hukumkan yang 20 hitam tu hanyalah 20 hitam sahaja darah nifas. Yang selebihnya adalah darah istihadah. Kalau ikut pendapat yang pertama. Kalau ikut pendapat yang kedua, dia kena tengok. Selepas hari ke-61, dia nak hukumkan sebagai darah haid, cukup syarat haid ke tidak? So dia kena mandi wajib tak seketika tu? Yang seketika tu dia kena mandi wajib ke tidak? Kalau dah mandi wajib yang banyak sebab tak perlu niatkan asing-asing. Ya. Mandi wajib, dia boleh untuk tidak mandi wajib lagi. Sebab anggaplah telah berlaku gap sedetik pada 60 hari, 60 malam sedetik. Kemudian yang kedua, sebab ni 65 hari kan? 65 hari bermakna
5 hari yang belakang itu boleh dihukumkan sebagai darah haid. Habis yang itu sebab dia tak lebih 15 hari 15 malam, mandi wajib. Tunggu suci baru mandi wajib. Ya. Kalau darah yang kedua itu keluar melebihi 15 hari 15 malam, iaitu pada hari ke-15 hari 15 malam, wajib mandi dah. Selepasnya, maknanya pada hari ke-16 tu dah kena mandi wajib dan dia lihat darah yang terakhir pada hari ke-61 itu, bermula hari 61 sehingga ke hari ke-75 lah kita kata. Mana ikut pula balik semula ke kaedah mumayyizah ke ghair mumayyizah. Macam itu. Okey. Perlu juga kita tahu benda ni. Perlu juga kita tahu benda ni. Okey, baik. Seterusnya, dia tak boleh pula kita nak kata terus kan. Okey, baik. Ustazah tak nak ajar awak tentang keadaan-keadaan darah ni. Kita terus guna pendapat yang kedua terus, iaitu jika melebihi 60 hari 60 malam. Tak best juga. Tak mencabarlah otak kita kan. Okey, contoh yang berikutnya pun sama juga ya. Sama juga. Ya. Katakan wanita ini sudah ada adat nifas, keluar darah berterusan melebihi daripada tempoh nifas. Kalau dalam kes ni 80 hari. Bila 80 hari bermakna dia berlaku istihadah di dalam haid. Betul tak? Betul tak dia berlaku istihadah? Cuba korang selesaikan masalah ini kalau kita guna pendapat yang kedua. Yang ni. Yang kata terror sangat tadi kan. Aku geram dah ni. Tak nak pening pula dia. Pening sama dengan Ustazah. Baik, kita guna kaedah yang kedua yang ni. Kaedah pendapat kedua, Imam Nawawi kata boleh cut off 60 hari. Okey, jika keadaan macam ni, cuba buat sikit hukum darah istihadah dia. Dia ada istihadah tau. Istihadah dalam haid. Cuba hukumkan darah istihadah dia macam mana nak kira? Itulah, tak nak pening sangat, nak bagi dia pening. Jawab. Takutlah tu. Mana tengok. Jawapan ada tak? Ya, betul. Selepas 60 hari. Lepas 60 hari istihadah. Ni nak guna kaedah kedua ni. Kaedah Imam Nawawi bagi ni. Dalam kitab Muhazzib tu. Yang mengatakan selepas 60 hari. Okey. Betul ke jawapan tu? Selepas 60 hari, betul ke istihadah terus? Betul ke? Kita tengok ya. 60 hari nifas, 15 hari haid, 5 hari istihadah. Kenapa 15 hari haid? Ingat balik kaedah kita. Macam mana kita nak kira haid, istihadah di dalam haid? Ingat, istihadah dalam haid dia ada dua. Mubtada'ah, mu'tadah, mumayyizah, ghair mumayyizah. Ikut adat. Ya, ikut adat. Sebab apa ikut adat? Sebab tak cukup syarat tamyiz. Sebab darah merah je sahaja yang keluar. Darah yang sama warna berterusan. Pandai dah tu. Kan? Baru je rasa macam lega. Ustazah dah bagi soalan cepumas. Baru tahu kan. Biar Ustazah nak suruh korang pening. Sama macam Ustazah pening masa belajar dulu. Bagus, tahniah. Rasa lega dekat hati ni bila orang anak murid kita boleh jawab soalan kan. Faham lah tu maksudnya. Betul lah tu. Ini kalau kita guna kaedah pendapat kedua tau. Pendapat kedua ni tak ada dalam kitab. Siapa tak masuk kelas rugi dia. Tak ada dalam kitab. Ya. Ini pun Ustazah dapat daripada guru Ustazah. Dia pun memang tak ada tulis dalam kitab. Masa dia tengah syarah-syarah tu kita ambil point dia. Kita cari, ya memang betul ada dalam kitab tu. Ya memang betul ada dalam kitab. Sama juga dengan isu yang wanita mutahayyirah mutlaqah tu kan, dia kena mandi setiap kali nak mandi wajib, dia kena mandi wajib setiap kali nak semayang. Dia tak ingat apa tu. Rupa-rupanya ada satu pendapat yang mengatakan boleh merujuk kepada adat yang orang yang paling dekat, penyelesaian dia dari sudut rahmahnya syariat kita ni. Kan, sama juga dengan ini. Kenapa darah 60 hari kita bagi semua nifas. 20 hari ke belakang, darah haid bercampur dengan darah istihadah. Nak ikut syarat tamyiz, tak boleh. Sebab tidak ada darah yang kuat di situ. Tidak ada darah kuat, tidak ada darah lemah. Darahnya sama warna merah belaka. So,
tengok kepada adat. Dah rasa sama pandai. Dah boleh dah tu kan? Dah boleh bercantum dah tu. Maknanya sel-sel otak kita dah bercantum balik dah. 2 minggu tinggal, lupa balik kan. Okey, sel otak dah bercantum balik, Alhamdulillah. Jadi bila begitu, tengok kepada kaedah adat ataupun disebut sebagai ghair mumayyizah. Atau kalau kami sebut GM je. Masa nak mengaji kan, kita sebut GM dengan M. M mumayyizah, GM ghair mumayyizah. M tu mumayyizah kalau ada perbezaan warna darah yang cukup syarat tamyiz. Kalau tak ada macam ni, balik kepada GM ghair mumayyizah, iaitu kembali kepada adat. Kalau orang tu ada adat. Kalau orang tu tak ada adat, 1 hari 1 malam sahaja haid dia. Yang selebihnya adalah istihadah. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya ke bawah tu. Nak habis dah ni, tinggal berapa slide je kita ni. Okey, contoh wanita ini datang darah selama, adat nifas dia 30 hari. Ni kita nak pergi kepada mumayyizah lah. Yang pendapat yang pertama ni. Pendapat pertama, bukan pendapat yang kedua tau. Pendapat pertama. Kita balik semula, on track, tengok kepada kaedah, kita guna pendapat pertama. 30 hari adat dia sebelum ini. Lepas tu berlakulah istihadah ataupun dia panggil darah itu berterusan 10 kenapa tak keluar pen ni keluar 10 campur 49 campur 10 jadi berapa? 9, 4, 5, 6, 69 6 ke 7? 69 kan? 69 hari. So 69 kita jangan guna yang kaedah Imam Nawawi dalam kitab Muhadzib tu. Kita guna yang pendapat pertama ni. So bila begitu pada hari ke-60 dia kena mandi wajib. Darah yang selepasnya dia kena hukumkan sebagai istihadah semuanya. Mana dah ni? Hilang dah. Mana korang? Muka surat berapa? Hilang. Surat apa korang? Ni. Ni dia. Okey, baik. Okey. Kemudian, dia pun balik semula tengok kepada syarat, kepada apa dia panggil syarat-syarat haid dia. Dia tengok kepada sebelum itu, dia tengok kepada darah yang keluar sebelum itu. Ya. Darah yang keluar sebelum itu 49 hari hitam. 49 hari hitam, 10 hari merah ni tak boleh kita nak hukumkan suci sebab tak cukup 15 hari 15 malam. Tak boleh kita tak boleh nak hukumkan haid sebab kita tak boleh nak hukumkan nifas. Kita tak boleh hukumkan nifas sebab dia kurang daripada 15 hari 15 malam. Kalau kita hukum, kalau dia 15 hari 15 malam baru kita boleh hukumkan nifas. Yang sini pelik sikit kan. Kat sini yang kebingungan tu. Sebab itulah Imam Nawawi buat lagi kajian untuk mempermudahkan kita wanita yang dalam nifas ini supaya boleh untuk kita hukumkan semua darah yang keluar dalam tempoh 60 hari adalah darah nifas. Tapi tak apa, kita belajar je lah dulu. Jadi, dia tak cukup syarat nifas sebab 49 campur 10 dia jadi 59, tak lebih lagi. Boleh dihukumkan sebagai suci kerana kurang daripada 15 hari 15 malam. Kenapa dia jadi ikut adat Tak, dia tak ikut adat. Yang ni dia ikut tamyiz. Dia ikut tamyiz. Dia ikut warna yang kuat. So warna yang kuat dia adalah hanya warna hitam. Dia tak boleh nak gabung dua ni. Walaupun bila gabung ni tak lebih daripada tempoh 60 hari, tetapi sebab darah merah tu dia keluar dahulu. Jadi keluar dahulu dan tidak melebihi 15 hari 15 malam, tak boleh kita nak campur dua tu. Maka yang depan ni suci, yang hitam sahaja di tengah nifas, yang belakang suci balik. Ini pendapat yang pertama lah. Okey. Cuba awak bayangkan, kita nak suruh berfikir sikit lah. Katakan orang tu dia tak tahu yang ada pendapat kedua yang membolehkan kita mengambil hukum
60 hari hukum nifas dan selebihnya kita lihat balik sama ada haid ataupun haid bercampur istihadah ataupun istihadah kesemuanya atau macam mana ya. Jadi kalau begitu, waktu yang dihukumkan sebagai haid kat sini menggunakan pendapat yang kedua haid. Kalau menggunakan pendapat yang pertama dia adalah istihadah. Bermakna wanita ini kalau dia guna pendapat pertama dia solat dalam waktu haid. Betul tak? Adakah berdosa dia? Ataupun kalau dia guna pendapat yang pertama, dekat sini dia solat. Kalau dia guna pendapat pertama, dekat sini dia tak solat. Sepatutnya kalau guna pendapat kedua, dekat sini dia dah haid. Sepatutnya dia tak boleh solat. Betul tak? Betul tak? Korang jawablah betul ke tidak. Ke korang dah pening dah. Jadi, maka sebab itu kena ada ilmu. Kalau sekiranya nak menggunakan pendapat kedua, pendapat Imam Nawawi yang kedua, gunakan dengan yakin berdasarkan kepada ilmu yang kita dah belajar. Kalau sekiranya dia tidak diberitahu ataupun dia tidak tahu yang ada pendapat kedua dan dia gunakan pendapat ini dalam kes istihadah dalam nifas, dia semayang waktu tersebut tidaklah berdosa pada dia kerana dia panggil perbezaan pendapat. Ya? Khilaf dalam memberi pendapat dalam kalangan ulama itu rahmah. Ya? Maka bila dia ambil, kan ulama kalau dia memberi pendapat putus salah pun dia tak berdosa, dapat 1 pahala, pendapat tu betul dapat 2 pahala. Maknanya kedua-duanya tidak berdosa. Bahkan kita pun tak tahu yang mana sebenarnya yang paling tepat di sisi Allah. Bahkan di sisi Allah kedua-duanya betul. Tinggal lagi kalau kita nak ambil pendapat yang kedua, kena ada ilmu, bukan taklid semata-mata. Dah ada pendapat tak berdosa. Betul. Okey, dah habis yang tu. Kita pergi kepada yang keempat. Mu'tadah ghair mumayyizah. Wanita yang pernah mengalami nifas. Ghair mumayyizah adalah darah dia itu satu sifat sahaja, tidak ada perbezaan warna dan dia ada adat. Sebagai contoh yang ini. Darah itu keluar 70 hari berterusan melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Dan wanita ini sudah ada adat. Adat nifas dia pada kelahiran yang sebelum ini 30 hari. Maka 30 hari awal sebagai nifas dia. Kemudian selepas hari ke-30 dia kena tengok adat haid dia pula. Kalau haid dia, kalau dia tak ada adat, dia memang wanita yang tak pernah ada adat haid, tiba-tiba mengandung, bersalin, tapi dia pernah melahirkan anak sebelum ini. Ada logik ke macam ni Ustazah? Orang tu tak pernah keluar darah haid tapi dah beranak 2-3 kali. Ya, mungkin ada. Berdasarkan istiqra' Imam Syafi'i, ada kes yang berlaku begini. Seorang wanita tak pernah mengalami haid tetapi dia melahirkan anak. Ada darah nifas sahaja dia. Maksud muka surat 115, maksudnya kalau guna pendapat yang senang, kira 60 hari nifas, 9 hari haid. Ya. Satu lagi, kita tak boleh mengatakan yang pendapat yang senang. Kita kena ambil macam ni. Kalau kita nak guna juga pendapat, bukan sebab dia senang. Tapi sebab pendapat tersebut sudah ada dalil yang membolehkan. Dia panggil adat kita untuk kita nak mengambil perbezaan pendapat ni. Kita tak boleh mengambil berdasarkan nafsu. Maksud dia, saya nak ambil pendapat ni lah sebab dia senang. Macam tu kan? Tak ingat mana satu je betul. Tak apa, Ustaz sajalah nak share dengan awak ni. Maknanya mungkin lepas ni kita dah ingat ada Imam Nawawi berpendapat yang mengatakan boleh mengambil jalan yang kedua sebagai tanda rahmah dalam perbezaan pendapat. 60 hari dihukumkan sebagai nifas dan yang selebihnya darah haid jika cukup syarat haid. Maknanya kita bukan nak mempermudahkan dalam ibadah, tetapi kita ambil satu lagi pendapat yang berbentuk lebih rahmah kepada kita. Maknanya dia punya budi bahasanya tu. Faham tak? Mungkinlah kalau bahasa basi kita fahamlah, kita nak ambil yang itulah, lebih mudah sikit nampaknya, lebih faham, lebih tidaklah membebankan kita orang perempuan. Bayangkan kita dah bernifas
60 hari weh. Ingat senang ke nak melalui hari-hari pantang kita tu? Tiba-tiba darah itu 1 hari 1 malam sahaja yang dihukumkan sebagai darah nifas. Selebihnya itu ada haid, ada istihadah, ada haid istihadah. Tak ke kita rasa beban untuk kita qada solat? Perasaan secara maknawi manusiawinya begitu. Namun dari sudut dia panggil adab untuk kita mengambil pendapat daripada imam yang mulia ini, kita sebut sebagai alhamdulillah ada rahmah, ada sinar di sebalik kebimbangan kita tu. Kita ambil pendapat yang boleh menjadikan kita sebagai orang yang lebih bermotivasi untuk beribadah macam itu. Faham kan? Okey, baik. Terus kepada contoh yang berikutnya. Ini contohlah, kita nak belajar lagi lah walaupun kita kata ada pendapat yang lebih rahmah. Senangnya tu kita sebut sebagai rahmah. Memang disebut oleh guru Ustazah lebih rahmah lagi. Bukanlah kita nak guna perkataan rahmah tu sebab apa, tapi memang itu yang disebut rahmah, sakinah, mawaddah, untuk kita rasa tenang, damai, rasa kasihnya Allah pada kita dan sebagainya. Makanya kita tengok juga pendapat lain yang kedua, yang pertama. Tadi tu pendapat kedua. Pendapat pertama kita boleh guna, kita belajar kalau sekiranya wanita ini sudah ada adat nifas. Tetapi dia tidak ada adat haid. Ada ya Ustazah, wanita yang tak datang haid tapi datang nifas. Adalah. Imam Syafi'i dah buat kajian. Adalah maksudnya tu. Jadi makanya wanita ini hanyalah 30 hari. Kalau 30 hari yang adat dia sebelum ni nifas, haid dia hanyalah 1 hari 1 malam sebab dia tidak ada adat sebelum ini. Suci dia 29 hari. Namun kalau dia wanita yang ada adat haid, ada adat nifas, katakan adat haid dia, adat nifas dia 30 hari, maka 30 hari sahaja dihukumkan sebagai darah nifas. Kemudian kita tengok adat suci dia, kalau adat suci dia 17 harilah. Kalau adat haid dia 6 hari, 6 harilah. Bukankah kalau adat suci, adat haid 6 hari, adat suci dia kena 24 hari Ustazah? Memanglah siklus haid yang normal macam ini. Tetapi tidak semua orang melalui tempoh sucinya sebegini. Ada orang suci 17 hari dah keluar darah yang baru. Darah yang baru keluar 6 hari. Tiba-tiba bulan selepasnya berlaku istihadah. Maka 16 harilah tempoh suci yang terdekat dengan dia. Macam tu. Sebab itu dalam kes ini katakanlah tempoh suci yang terdekat sebelum dia melahirkan anak 17 hari. Maka suci bagi adat yang terdekat dia adalah 17 hari dan haid bagi yang terdekat sebelum berlaku, sebelum dia mengandung, mungkin sebelum dia mengandung adalah 6 hari. Maka dikiranya 17 hari suci, 6 hari haid, 17 hari suci, 6 hari. Adat yang paling dekat. Betul, adat yang paling dekat. Adat haid yang paling dekat, adat suci yang paling dekat. Macam tu. Okey, sikit lagi, teruskan. Ini pula adalah kategori yang kelima. Sebahagian besar ulama menyatakan bahawa sebenarnya dalam kes istihadah tidak ada bab mutahayyirah. Tidak ada bab mutahayyirah mutlaqah. Namun ada sebahagian pendapat yang mengatakan ada. Maka bila ada, kita kena belajarlah. Okey, maksud mutahayyirah mutlaqah ialah wanita ini, dia berlaku istihadah dia berlaku darah berterusan melebihi 60 hari 60 malam dan dia tidak dapat mengenal pasti warna darah, tak boleh guna kaedah tamyiz dan dia lupa segala benda adat tentang diri dia. Maka dia hendaklah menggunakan langkah berjaga-jaga selama-lamanya macam orang yang dalam mutahayyirah mutlaqah haid. Okey. Iaitu dia kena mandi wajib setiap kali semayang, nak semayang, dia kena mandi wajib setiap kali nak solat. Dia tak boleh semayang tapi dia boleh membaca Al-Quran. Macam orang yang mutahayyirah mutlaqah. Ini satu pendapat lah. Satu pendapat. Ada satu pendapat dalam kalangan Imam Mazhab Syafi'i mengatakan kalau berlaku begitu, mutahayyirah mutlaqah wanita ini. Ya. Kenapa wanita ini masuk dalam kategori mutahayyirah mutlaqah? Sebab dia jahil dengan adat nifas dia sebelum ini. Dia tak tahu, tak ingat adat dia macam mana. Dia tak boleh nak bezakan warna darah. Orang tanya semua benda dia tak tahu.
Kan? Oleh itu semua hukum hakam berkait dengan mustahadah mutahayyirah mutlaqah dalam haid dipakai juga di sini seperti wajib mandi setiap kali solat fardu dan lain. Ya, tak apa, kita belajar saja. Okey. Dan kategori yang keenam, mutahayyirah zakirah lil waqti, nasiyah lil adadi. Contoh wanita ini kata, nifasku selepas aku bersalin sebelum ini ada, tapi aku tak tahu kadar dia. Aku pernah mengalami nifas. Darah dia keluar berterusan. Orang pun tanya, kau ada adat nifas tak sebelum ni? Ada, tapi aku tak tahulah berapa. Jika begitu dihukumkan pada diri dia ini, nifas dia hanyalah sesaat. Dan yang selebihnya adalah darah dihukumkan suci ikut adat kalau dia ingat, haid ikut adat kalau dia ingat. Kalau dia tak ingat juga tempoh suci dan adat dia, jadi dia jadi sesaat, satu saat nifas, 29 hari suci, 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci, 1 hari 1 malam haid. Dia jadi macam tu. Kalau dia tak ingat apa satu. Macam kes juga macam tadi, dia tak ingat apa satu setiap kali nak semayang, dia kena mandi wajib. Kalau yang ini, dia tak perlu mandi wajib setiap kali nak semayang. Sebab dia ingat dia ada nifas. Tapi dia tak ingat. Tapi kalau dia tak ingat juga waktu haid dia, tak ingat apa satu juga, sama juga dia kena mandi wajib setiap kali nak semayang. Maka dengan itu, sebahagian besar ulama kata kategori ke-5, kategori ke-6 dan kategori yang ke-7 ini dalam nifas hampir tiada. Habis, kalau tak ada, kenapa masuk juga dalam kitab? Perlu masuk juga sebab berdasarkan kajian yang dibuat, boleh jadi suatu hari nanti ada. Ingat tak kalau kita belajar timeline akhirat? Bila akhir zaman, manusia semakin lama semakin lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin lama semakin mengabaikan hukum hakam dalam agama. Sebahagian kecil orang-orang yang alim sangat kurang. Sebahagian kecil dah orang alim dah jadi makin kurang. Orang alim makin ramai yang mati, orang alim makin ramai yang kurang. Orang yang duk ada tak bercara mana kepada pada agama dia. Hal-hal haid ni dia tak nak ambil tahu. Maka boleh jadi disebabkan kerana itu, suatu masa nanti, kajian yang dibuat oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i ini akan ada gunanya. Kita tak boleh kata tak gunalah ni sebab kita dah ada pendapat yang kedua. Boleh jadi pendapat yang kedua tu tadi nanti, suatu waktu nanti akan hilang dari pengetahuan orang-orang alim. Maka akan kembali kepada pendapat-pendapat ini sahaja. Kalau tidak, kenapa Allah Ta'ala bagi ilham kepada mereka untuk meletakkan dalam kitab sebagai kajian yang diistiqra'kan? Faham tak? Maka kita kena bersyukur, ya Allah, aku tahu juga benda ni. Walaupun aku tahu ada pendapat kedua, boleh jadi pendapat kedua itu pun akan diangkat oleh Allah daripada pengetahuan orang-orang alim sehingga tidak tahu dalam kalangan orang awam. Macam tu ya. Seperti dia berkata, contoh yang ni ya, mutahayyirah zakirah lil adadi, nasiyah lil waqti, nifasku 10 hari dan aku tak tahu adakah ia selepas aku bersalin atau bermula selepas berlalunya hari ke-15 hari. Hukum dia 10 hari selepas bersalin dihukumkan nifas yang diragui. Selepas 10 hari hingga hari ke-24, hukum suci yang diragui. Hari ke-25 juga adalah suci yang diyakini. Maka selepas hari ke-25, diragui berlaku haid dengan kadar sehari semalam jika dia belum pernah mengalami haid, dan diragui juga haid dengan kadar adat jika dia seorang yang mempunyai adat. Selepas tempoh itu, adat suci yang diragui dan wajib bagi dia mandi setiap kali hendak solat fardu. Maknanya sama je 3 kategori yang belakang ni. Setiap kali nak mandi, setiap kali nak solat, kena mandi wajib. So baliklah kepada kaedah yang lebih rahmah tadi. Ya, kaedah yang lebih ramah itu kita guna bukan sebab nafsu, tetapi kita guna berdasarkan ilmu yang kita dapat. Maka dengan itu kita kena sebarkan ilmu ini. Sebelum kita bagi yang paling mudah,
kita kena cerita dulu betapa susah dan mujahadahnya ulama-ulama kita terdahulu nak menyusun ilmu ini. Dan kena ingat, ia bukan sia-sia. Macam Ustaz sebut tadi, ia bukan sia-sia. Ya, boleh jadi suatu hari nanti akan ada kegunaan. Macam contoh, kajian yang dibuat berkaitan dengan kembar yang meninggal dunia sebelum lahirnya kembar kedua. Ya, sehingga Imam Syafi'i meletakkan sekiranya selepas 6 bulan barulah lahir kembar yang kedua, yang pertama tadi boleh dihukumkan darah nifas yang pertama walaupun ada bayi lagi dalam kandungan. Ya, kalau kita fikir, sekarang ni moden ni, buat apa nak buat kajian macam itu? Macam tadilah kan, boleh masukkan ubat untuk dia panggil bekukan dulu janin yang mati tadi supaya ia tidak merebak menjadi bakteria dan sebagainya. Tapi bayangkan suatu hari nanti mungkin berlaku perang yang menyebabkan semua alat-alat perubatan tidak boleh digunakan. Ia mungkin juga berlaku di Palestin sekarang, yang mana di situ tidak ada alat-alat bahan perubatan, doktor dan semua. Mungkin ada kes-kes begini yang mana ibu yang mengandungkan anak kembar, mungkin anak dia ada 3 dalam perut rahim dia tu, 2 dah meninggal dunia. Dah keluar contohnya, ya, dah keluar, tapi janin yang hidup sihat lagi dalam tu. Dan dia keluar balik selepas 6 bulan. Jadi darah yang keluar selepas keluarnya anak yang pertama, boleh jadi kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu, semuanya kuasa Allah. Jadi darah janin yang pertama keluar, darah yang keluar selepas janin yang pertama keluar boleh dihukumkan sebagai darah nifas. So bila darah nifas 60 hari 60 malam lah. Sebab apa? Sebab janin yang kedua masih ada dalam perut dan dia keluar selepas 60 hari. Selepas 6 bulan, minta maaf. Selepas 6 bulan. Ada lagi ke korang? Ke tak ada dah? Ada lagi ke tak tu? Alhamdulillah ada. Kita ada berapa minit je lagi? Ada 8 minit sahaja lagi. Faham tak? Alhamdulillah ada. Bismillah. Jadi, itulah dia. Ya, dah habis dah ni. Habis dah ni tajuk kita. Last dah lah tu. So, daripada tajuk pertama sehinggalah kepada tajuk yang ke-8. Secara kesimpulan, Ustazah boleh buat lah. Mungkin ada dalam kalangan kalian ini yang memang mengikuti kelas ni secara live. 8 siri ni, 8 ke 9 kelas kita ni tak miss. Jadi bila dia tak miss tu, maksudnya bila dia fokus daripada tajuk pertama sehingga tajuk ke-8, 9 kelas, dia dah nampak dah keseluruhan perbincangan tentang fik darah ni. Kenapa perlu sangat kita belajar? Kenapa perlu sangat kita menanda? Kenapa perlu sangat ilmu ini dijadikan sebagai ilmu kita pegang, sebagai ilmu fardu ain yang wajib dah semua orang tahu. Macam sekarang Ustazah tengah buat satu komik. Doakan Ustazah minta doa. Komik berkaitan dengan pendidikan haid. Ya, sebab bila anak-anak kita baca, dia akan rasa tertarik. Komik tadi kita cerita dengan bahasa yang mudah. Apa nak kena buat bila keluar darah haid yang pertama? Apa nak kena buat persediaan mental dan fizikal? Apa taklifan yang kita dah kena jaga? Apa dia punya maruah diri kita yang kita kena jaga? Dan jika berlaku darah ini berterusan lebih daripada 15 hari 15 malam, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak kira? Dalam bentuk komik yang santai. Ya, setakat ini dalam 22 muka surat. Ya, dan karakternya Ustazah sendiri. Tak nak bagi karakter orang lain. Sebab komik kita punya kan. Nak suruh dekat dengan pelajar. Doakan mudah-mudahan ia berjaya menjadi satu novelty dan output dalam kajian master Ustazah ni sehinggalah diizinkan Allah boleh pegang PhD, bukan disebabkan kerana kita nak nama itu, tapi kita nak jadikan ya kajian ini sebagai kajian yang biar orang tahu, ya Allah ini sangat penting. Sangat penting. Dan tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama, bukan tanggungjawab Ustazah seorang. Bila dah korang dah dapat ilmu ni, sebarkan, amalkan. Ya, bagi tahu dekat orang, Masya Allah ini sangat penting ni. Jangan bagi tahu yang mudah tu terus.
Jangan bagi tahu yang payah sangat pun, takut dia lari. Kita bagi tahu yang sedan-sedan. Ummatan wasatan, kita ni umat yang sederhana kan. InsyaAllah. Pasti bagi tahu yang susah dulu. Buat muka kerut dahi, kalau boleh nangis, buat lakonan sikit. Ya Allah, last ending nampak orang dah nak pengsan, nak pitam. Sabar. Best, sabar best. Ada benda penyelesaian. Ada. Yang penting, kambing golek dan juga pulut kuning. Kalau kau nak tahu cara yang senang, minta dia punya pengeras dulu. Okeylah, begitu sahaja saudara saya. Sepanjang kita bersamalah 8-9 siri ni, Ustazah mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap, ya. Minta maaf mungkin ada kesilapan membaca dalil, ya. Mohon ampun daripada Allah SWT. Mungkin juga ada pendapat yang bersalahan daripada ijma' yang muktabar, tetapi Ustazah cuba untuk bagi tahu apa sahaja ilmu yang Ustazah dapat. Langsung tak kurang. Bak Ustazah kena, dan dia macam kena jadi surprise. Memang betul, kena buat surprise. Yang depan-depan santai lagi tak apa. Kan yang belakang ni. Dan Ustazah ucapkan tahniah mabruk alaikum kerana sudah berjaya pun melalui satu fasa yang sebenarnya susah, bukannya senang, ya. Ustazah tahu benda ni bukan senang. Dia memang susah, tetapi ingatlah satu ayat Allah SWT, Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu untuk bersusah-susah. Makanya untuk kita dapat syurga yang hakiki, syurga yang indah, syurga yang tenang, syurga yang senang lagi menyenangkan, kita kena susah dulu. Ya, makanya Ustazah mohon maaf, minta doakan Ustazah perjalanan master Ustazah, ya, kalau diizinkan nak sampai teruslah ke PhD, diperkenankan Allah, diberi keberkatan, diberi manfaat untuk ummah ini. Jadi ya, kita akhiri dengan satu doa lah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami bersyukur atas nikmat ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami pada hari ini. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menimba pengetahuan dalam hal-hal yang berhubungan dengan fiqh darah wanita. Suatu ilmu yang penting buat kami sebagai wanita muslimah. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman yang benar tentang syariat-Mu ini agar dapat kami mengamalkannya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini sebagai bekalan dalam kehidupan kami untuk kami beribadah kepada-Mu dengan lebih sempurna serta menyampaikan ilmu ini kepada orang lain dengan penuh hikmah. Wahai Allah, Engkau maha mengetahui segala yang terbaik untuk kami. Permudahkanlah urusan kami dalam menghadapi segala cabaran sebagai seorang wanita, sebagai da'iyah dan muslimah yang memikul tanggungjawab agama dan dakwah. Lindungilah kami dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ajaran-Mu dan berkatilah setiap langkah kami dalam menjalankan amanah yang Engkau berikan. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar, yang ikhlas dan tawadhu'. Anugerahkanlah kepada kami kesihatan jasmani dan rohani agar kami mampu melaksanakan tanggungjawab kami kepada-Mu dan kepada ummah dengan penuh keikhlasan. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang diberkati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang dilindungi oleh rahmah-Mu. Satukanlah hati-hati kami dalam mencari redha-Mu dan kekalkanlah ukhuwah ini dalam kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi insya-Allah. Jumpa Ustazah Kak Lu.